Jangan ada. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh berbahagia ini masih diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk bersama ahli-ahli qaryah ataupun jemaah di Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. Dan alhamdulillah, walaupun first time, buat pertama kali saya bertandang dan hadir ke sini, saya dapat gambarkan keceriaan pada wajah jemaah-jemaah sekalian, dan mudah-mudahan pada malam ini majlis kita senantiasa dinaungi oleh keberkatan, keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terlebih dahulu, tadi pengerusi sebut saya ni mari dari Penang, betul saya mari dari Penang. Tapi saya cuma menetap di Penang, saya bukan orang Penang. Ni orang kampung saya ni, sebelah ni, Tok Imam Muhammad ni. Imam Muhammad ni bukan saja orang kampung, dia ni anak sepupu saya ni. Tok Imam ni anak sepupu saya. Satu kampung, Pondok Bangustol, Pasir Mas, Kelantan. Saya orang Kelantan, orang Pasir Mas. Bias lidah tu biasalah, dah 13 tahun duduk Penang. Tapi kalau bercakap dengan dia tak ada Penang dah. Kelantan terus. Baik, pada malam ini tajuk yang diberikan kepada saya, yang ditaklifkan ialah eskatologi. Eskatologi. Mungkin ramai di kalangan hadirin hadirat muslimin muslimat, mungkin ada yang dah pernah mendengar kalimah dan istilah ini, mungkin ada yang masih samar-samar dan keliru dengan perkataan dan istilah ini, dan mungkin juga ada pada malam ni baru pernah dengar, baru tahu adanya satu perkataan ataupun kalimah yang diistilahkan dengan eskatologi. Apakah yang dimaksudkan dengan eskatologi? Eskatologi sebenarnya ialah satu disiplin ilmu yang dibina, satu disiplin ilmu yang dibentuk, satu disiplin ilmu yang digarap. Permulaannya awalnya oleh ulama-ulama Islam kita sejak berabad zaman yang lalu. Kemudian diperkenalkan pada hari ini dengan satu lagi bentuk, yang mana eskatologi ini boleh kita gambarkan sebagai ilmu fitan, ilmu fitnah akhir zaman, ataupun juga ilmu strategi perang, juga termasuk pengistilahannya di dalam konteks eskatologi. Antara ulama-ulama yang dikatakan paling awal bermula dan mengasaskan ilmu ini walaupun secara tidak formal, antaranya ialah Imam Al-Ghazali sendiri, Imam Abul Fida, Imam Ibnu Katsir, Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, dan beberapa tokoh daripada kalangan ahli sufi. Dan kemudian ilmu-ilmu dan disiplin ini diteruskan oleh ulama-ulama pada zaman ini. Antaranya yang paling terkenal dan sering memberikan speak ataupun ceramah-ceramah berkenaan dengan eskatologi ataupun ilmu akhir zaman ialah Syekh Maulana Imran Nazar Hussein, juga Syekh Al-Awlaki. Al-Awlaki ni dah tak ada arwah, dia dah mati dibunuh. Ini adalah antara gambaran-gambaran yang jelas diberikan di hadapan mata kita apabila ada ulama-ulama di kalangan umat Islam yang bangkit untuk membongkarkan gerak kerja, agenda-agenda kejahatan dan kemungkaran mereka. Pasti ada di kalangan ulama-ulama tersebut ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada yang dipengapa-apakan oleh mereka dengan pelbagai cara, supaya ilmu-ilmu yang disebarkan oleh ulama-ulama tersebut tertutup rapat, maklumatnya, informationnya tidak sampai kepada rakyat-rakyat di kalangan orang biasa ataupun orang awam. Dan kita juga harus sedar dan faham, untuk bermain dengan ilmu seperti ini, anda seharusnya mempunyai hati yang cekal, anda seharusnya mempunyai hati yang tabah, anda perlu mempunyai hati yang tahan sabar. Sebab orang yang mendalami dan bermain dengan istilah-istilah dikatakan fitnah akhir zaman, biasanya telinga kita akan sentiasa panas dicaci, telinga kita akan sentiasa panas dimaki, telinga kita akan sentiasa panas ditohmah, bahkan kita akan dilabel, dituduh dengan pelbagai labelan, pelbagai gelaran. Kita dituduh pentaksub mungkin, kita dituduh paranoid mungkin, kita dituduh buang masa mungkin.
Perkara-perkara seumpama ini sudah melalikan kita dan membiasakan kita. Ini adalah antara rencah-rencah kehidupan, mehnah-mehnah, liku-liku dan tribulasi dalam sebuah seruan dan dakwah untuk bagi kita memperkenalkan kepada masyarakat awam tentang paling pentingnya kita mengetahui sekurang-kurangnya pada tahap biasa dan sederhana apakah yang dikatakan sebagai eskatologi. Di luar sana ramai yang bertanyakan pada kita, mana sumber yang kita ambil, mana maklumat yang kita ambil untuk menjadikan disiplin ilmu ini sebagai satu perkara yang penting kepada umat Islam sekarang. Mungkin ramai kita yang terlupa bila kita membacakan tentang hadis Islam, iman dan ihsan. Kita biasa menghuraikan dalam bentuk 3 komponen tadi, tapi kita terlupa tentang soalan-soalan seterusnya yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bermula dengan akhbirni anil Islam, betul. Kita bermula dengan akhbirni anil iman, betul. Kita bermula dengan akhbirni anil ihsan. Lalu kita melengkapkan agama Islam kita semata-mata terdiri dengan 3 asas tadi, Islam, iman dan ihsan. Tetapi soalan daripada Jibril kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti setakat itu, tetapi diteruskan dengan persoalan akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku, khabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Rasulullah tidak jawab soalan tersebut, ceritakan aku tentang kiamat, tetapi Jibril kelai soalan tersebut, akhbirni an amaratiha. Jelaskan kepada aku, sebutkan kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah walaupun dalam 2 bentuk. Antalidal amatu rabbataha. Suatu masa kamu akan melihat seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang akan menjadi tuan. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu juga akan melihat seorang yang tidak beralas kaki, tidak berselipar, al-urata, yang fakir miskin sampai baju dia koyak compang-camping, al-alata, yang fakir sungguh, yang miskin sungguh, ri'a asya, kebanyakan mereka cuma pengembala-pengembala dan penternak-penternak, yatatawaluna fil bunyan. Satu masa golongan inilah yang akan membina bangunan-bangunan pencakar langit. Ini jawaban daripada Nabi, walaupun kita sedar hakikat tanda-tanda yang diberitakan oleh Nabi melalui hadis-hadis yang lain cukup banyak, tetapi dalam konteks hadis Islam, iman dan ihsan, Rasulullah telah memberikan 2 contoh tanda hari kiamat. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kiamat itu pastinya akan berlaku, tetapi untuk memberi kemudahan dan kefahaman kepada umat-umat dia di akhir zaman yang sudah terlepas zaman kenabian dan kerasulannya, itu sudah pasti, tanpa bimbingan dia lagi, tanpa asuhan dan dakwah daripada Nabi lagi, kita sekarang bersendirian. Tetapi Rasulullah meninggalkan kepada kita pesan-pesannya daripada wahyu Al-Quran dan sunnah-sunnah dia. Jadi diberikan kepada kita tanda-tanda tersebut agar kita memerhati, agar kita meneliti, agar kita menzikirinya, agar kita mentadabbur dan menganalisa tanda-tanda itu sebelum kiamat yang sebenar datang menjengak kita. Bagaimana kalau tidak dikabarkan tentang tanda-tanda tersebut? Adakah pasti kita semua akan bertemu dengan hari kiamat tanpa apa-apa persediaan pun? Nak bersedia tentang apa tanda pun tak ditinggalkan pada kami. Nak bersedia apa tanda pun tak diberitakan pada kami. Dan ini antara kasih sayang Rasulullah pada kita, dengan meninggalkan sejumlah besar hadis-hadis tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Baki lagi kerja kita lah. Kerja Rasulullah dah selesai, sahabat-sahabat dah selesai menyampaikan hadis-hadis baginda tadi untuk sampai kepada kita sekarang. Baki lagi kita mempelajari dan mentadabburinya. Untuk apa persediaan untuk kita agar tidak terjebak dengan fitnah-fitnah yang dibawa oleh Dajjal di akhir zaman. Tidak terjebak dengan fitnah-fitnah besar yang memungkinkan boleh meragut akidah kita, fitnah yang boleh meragut agama kita, fitnah yang boleh meragut keyakinan, keimanan dan kepercayaan kita. Kalaulah ilmu seperti ini dianggap paranoid, ilmu seperti ini dianggap pentaksub dan tidak berguna, itulah anggapan bagi anda. Go on. Tak ada masalah bagi saya kalau tidak ada seorang pun yang mampu menerima dan hazam ilmu seperti ini. Itu hak anda, itu masalah anda. Tetapi tugas sebagai salah seorang saudara di antara kamu semua, kita ini diikat dengan tali persaudaraan, tali silaturahim. Walaupun tali ini kita tak nampak dengan mata kasar kita, tetapi ulama-ulama menjelaskan, sewaktu kita mendirikan saf-saf kita tadi, tali-tali secara batiniah sedang mengikat kita atas dasar persaudaraan. Tapi tali ini tidak jelas kelihatan pada mata kasar. Kadang-kadang sebab tidak nampak tali inilah kita membezakan diri kita dengan saudara kita yang lain. Sebagai contoh, bila orang tanya tentang eskatologi, perkara yang paling penting yang dikaji apa dia? Biasanya kita akan datangkan dalam bentuk kajian, dalam bentuk bukti, dalam bentuk fakta. Nak buat kajian dalam aspek apa? Biasa dalam aspek agama, dalam aspek akidah, dalam aspek sosial, ekonomi, sejarah, ketamadunan, peradaban dunia. Representation kita dari apa? Sumber kita dari apa? Kita tak pernah tinggal Quran, kita tak pernah tinggal hadis Nabi. Sebab ini sumber utama yang ditinggalkan pada kita. Takkan kita nak ambil berita-berita akhir zaman dalam kitab Weda Hindu, nak ambil berita akhir zaman dalam kitab Feng Shui, nak ambil berita akhir zaman dalam kitab apa lagi agama-agama lain dan sebagainya. Walaupun sememangnya sesetengah agama selain daripada Islam, mereka juga mempunyai ramalan-ramalan tersendiri daripada nabi-nabi dan tokoh yang dipercayai oleh mereka dalam agama mereka untuk memberitakan tentang ramalan dan masa depan hari kiamat. Itu hak dia berkenaan dengan agama dia. Sekadar kita nak menceritakan tentang contoh dan perbandingan, itu tak jadi masalah. Tetapi bila ditanya mana sumber kita, tetap sumber yang sama. Nak cari hak mana lagi, nak kait hak mana lagi, nak pelik hak mana lagi, Quran dengan sunnah. Tetapi hari ini dipertikaikan.
Mana ada Freemason dalam Quran? Mana ada Illuminati dalam Quran? Mana ada penyembah setan dalam Quran? Kalau kita melatari Al-Quran secara tilawah teks, sampai bila pun mutasyabihat tak akan keluar pada kita. Hari ini yang paling penting kita baca Quran, dah baca Quran. Tetapi ramai di antara kita baca Quran sekadar mentilawahkan teks dia semata-mata. Tetapi bagaimana dengan bentuk kontekstual, aktual dia, pergerakan dia, action daripada ayat-ayat yang terhasil daripada bacaan kita, sampai atau tidak pada minda kita, sampai atau tidak pada hati dan keimanan, seterusnya menggerakkan jawarih anggota kita untuk bertindak daripada tadabbur ayat-ayat tadi, ada atau tidak? Sementara perkataan-perkataan itu tidak wujud secara zahir. Mari ikut mana ni Ustaz? Mari ikut celah mana? Mari sumber mana? Antara contoh tajuk yang paling dominan memang itulah Freemason, Illuminati, penyembah-penyembah Lucifer, syaitan. Dan bila ini kita akan garap dalam bentuk 3 komponen yang lebih besar, 3 komponen yang lebih luas pada kebiasaannya. Apa dia? Biasanya kita akan sebut pada komponen pertama ialah akhir zaman. Komponen yang kedua ialah Al-Islam. Komponen yang ketiga ialah tentang hijrah. Akhir zaman, Islam dan hijrah. Bila sebut tentang akhir zaman, kita bermula dengan sejarah peradaban, sejarah ketamadunan manusia. Bagaimana unsur-unsur seseorang yang asalnya beriman boleh lari akidah dia. Bagaimana seseorang yang asal taat pada Allah menjadi manusia yang kufur dan mengingkari Allah. Bagaimana seseorang yang asalnya baik kemudian menjadi seseorang yang berbalik dia punya perilaku, sifat dan adab. Dan ini telah diceritakan dalam Al-Quran menerusi pengkisahan para Nabi dan Rasul, utusan-utusan Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, seawal Nabi yang ketiga ikut tertib dan urutan. Nabi apa? Nabi Nuh alaihi salam sudah berlaku penyembahan berhala. Padahal Nabi Nuh baru nombor 3. Awal lagi. Tapi pasal apa? Benda ni boleh terlepas pandang sampai menjadikan sebahagian besar umat-umat Nabi Nuh pada waktu itu kufur dan ingkar pada Allah, dan menjadi sebahagian besar penyembah-penyembah berhala dan kaum-kaum yang mengikuti hawa nafsu. Akibatnya yang terhasil hanya 83 manusia, 83 insan sahaja yang terselamat dalam bahtera kapal Nabi Nuh peristiwa banjir besar dan taufan dia. Habis kesemuanya licin, dimusnahkan, dilanakkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ujian dan bala tersebut. Inikah yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Kalau umat dahulu ingkar dan derhaka, balasan dia cepat tiba, balasan dia cepat datang. Dan kita bernasib baik hari ini kerana tampanan doa daripada Rasulullah supaya ditangguhkan perkara-perkara seumpama ini pada umat dia. Seterusnya turun ke bawah. Zaman Nabi Ibrahim, kita tahu apa jadi, apa yang berlaku pada zaman Namrus, apa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Kita hari ini memang baru kenal apa itu Freemason, kita hari ini baru kenal apa itu Illuminati. Tetapi hakikatnya gerakan kedua-dua pertubuhan dan kumpulan itu bermula di sini lagi. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Namrus lagi. Walaupun tidak lagi dinamakan sebagai Freemason, tidak lagi dinamakan Illuminati, sebab asas pergerakan dan agenda dia merupakan agenda dan asas yang sama sampai hari ini. Dan siapa penerus agenda dia? Keturunan-keturunan inilah. Hari ini yang memerintah dunia kita keturunan-keturunan masih keturunan Namrus. Yang memerintah dunia kita hari ini masih keturunan-keturunan Fir'aun. Kita sedar atau tidak, kita perasan atau tidak, itu hakikat yang terpaksa dan perlu kita terima. Tetapi bagaimana kita sudah jauh terjebak dan boleh terlepas pandang. Sebelum itu kita habiskan beberapa komponen tadi. Yang kedua berkenaan dengan Islam, biasa sub kategori dia akan pi pada 5. Pertama kita membahaskan tentang epistemologi Islam, tentang metodologi Islam, tentang politik Islam, tentang sejarah Islam dan tentang perdagangan Islam. Dan yang terakhir ialah tentang hijrah. Bagaimana hijrah nak membentuk ekonomi Islam yang pernah diterapkan dulu, yang berteraskan sistem dinar dan dirham, yang akhirnya kita ditransformasikan dalam bentuk penipuan menggunakan wang kertas, wang fiat, wang kad dan wang elektronik. Hari ini semua menjadi hamba kepada benda ini, semua menjadi penyembah kepada benda ini, semua menjadi berhala kepada benda ini. Apa dia? Wang kertas. Seterusnya perbincangan tentang energi, saving energy, alternative energy. Kemudian dibincangkan tentang pharma culture. Bagaimana kita nak menguruskan dalam bentuk nak mengelakkan makan dan minum kita, pakai dan sebagainya dalam bentuk yang lebih terjaga dan terkawal. Yang ini yang diberitakan oleh Rasulullah sampai tahap fitnah itu membuat-buat dengan banyaknya. Ada sekumpulan manusia yang melarikan diri daripada jemaah yang ramai, membawa ternakan-ternakan dan domba-domba mereka ke gunung-gunung, cari punca-punca air semata-mata nak menyelamatkan akidah dan iman mereka. Ini antara komponen-komponen yang kita tidak ceritakan secara keseluruhan. Apa solution? Inilah soalan paling penting. Kita dah cerita macam-macam, apa agenda mereka, apa penipuan mereka, apa pendustaan mereka, apa taktik mereka. Tapi apa dia solution? Apa dia jalan penyelesaian untuk umat Islam sekarang? Kita dah diberitakan oleh Rasulullah dalam satu hadis bahawa untuk menangkis dan menangkal fitnah-fitnah Dajjal diberikan kepada kita satu surah yang khusus. Apa surah itu? Surah Al-Kahfi. Lebih lagi perkhususan hadis Nabi, 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Bila kita duk baca, kita duk hafal, kita duk ulang, ustaz tak nampak jugalah fitnah Dajjal. Baca tu lama dah. Kadang-kadang yang paling ringan, yang disebut ulama-ulama tasawuf paling ringan kita boleh detect tentang fitnah Dajjal ni, bila ada orang bercakap, bila ada orang berceramah, bila ada orang berkuliah, hati kita ni rasa tak seronok, hati kita rasa tak senang, hati kita ada rasa macam tak kena.
macam rasa tak lepas mana, macam mana ustaz ni boleh cakap lagu ni, rasa macam tak sedap hati, rasa macam tak kena. Dia akan mari paling koman lagu tu, dia boleh detect benda-benda lagu tu, hati kita tu jadi tak selesa. Bila ada orang bercakap, kita rasa macam tak puas, kita rasa macam nak jadi keliru, kita rasa macam nak jadi pening. Nah, itu tanda-tanda biasa. Hal lebih jauh Allah bagi, atau kita tak tahulah tahap mana. Kita duduk tahap biasa, tahap sederhana. Jadi faktor base point kita ialah Al-Kahfi. Bila kita baca Al-Kahfi setiap minggu, apa dapatan yang kita ada? Apa dapatan yang kita dapat? Sebenarnya Al-Kahfi perlu direnungi satu ayat demi satu ayat sampai yang terakhir. Di sanalah kita gali, kita korek, kita cungkil setiap mata pelajaran dia. Ayat-ayat yang kita anggap sebagai ayat muhkamat dan mutasyabihat dia untuk dibawa di mana? Di sinilah peranan khatib, di sinilah peranan imam-imam. Setiap perkara baru yang berlaku dibawa naik ke atas mimbar-mimbar untuk memperingatkan dari satu Jumaat ke satu Jumaat yang lain. Inilah akan menjadi bagaimana surah ini berfungsi sebagaimana saranan sunnah dibacakan setiap hari Jumaat sampai hari Jumaat yang akan datang. Kenapa perlu di sini? Nampak tak siapa yang ada di depan? Khatib. Siapa yang ada di depan? Imam. Bila imam di depan, ada makmum, kita duduk dalam apa? Kita duduk dalam rumah Allah, kita duduk dalam masjid. Paksi pertama yang Al-Kahfi nak bagi tahu ialah jatuh bangunnya rumah Allah atas nama surau ataupun masjid. Pembinaan dia perlu di sini. Kita hari ini jam, kita hari ini paru biru, kita hari ini tak tentu kalu sebab pengurusan di sini masih tak beres. Tengok. Kita baca falsafah. Kita baca falsafah tentang ayat kursi. Ayat kursi ada falsafah, ada satu fenomena yang Allah bawa dan Allah jelaskan pada kita cukup mudah. Fenomena yang paling jelas dalam ayat kursi ialah Allah tidak pernah mengantuk dan Allah tidak pernah tidur. Allah tak pernah mengantuk, Allah tak pernah tidur. Dan Allah garakkan fenomena ini untuk dia mengatur alam semesta berpandukan dua benda. Perselisihan perjalanan siang dan malam. Siang biasa kita gunakan untuk bekerja dan sebahagiannya untuk beribadat, dan malam kita gunakan untuk berehat, tidur. Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Apa hubungan tidur dengan yang tertidur di dalam gua? Allah nak mengajar kita pengoperasian dia tidak pernah berhenti. Dia menguruskan sistem alam cakrawala semesta ini, tak akan pernah rasa mengantuk, tak akan pernah rasa nak tidur. Dia menguruskan semua makhluk-makhluk dia dalam apa keadaan, dalam apa waktu, dalam apa masa. Dan seharusnya benda ini juga berjalan dalam rumah dia, rumah pemilik yang tidak tidur, rumah pemilik yang tidak mengantuk. Tetapi permasalahannya sekarang bila kita bawa fenomena dan tema ini pada masjid dan rumah kita, pasal apa rumah ibadat kita ada operating hour dia? Pasal apa masjid kita ada operating hour dia? Maksudnya pukul 10 gelap, pukul 10 dah tutup pintu, pukul 10 dah kunci. Dia dilenakan, dia ditidurkan. Bila masjid kita nak bangun? Subuh pagi esok baru dia bangun balik. Kita yang menidurkan dia, kita yang melenakan dia. Pasal apa rumah Allah mesti ada operating hour. Sedangkan Allah tuan punya rumah tak pernah tidur, tak pernah mengantuk. Dan kita sendiri menidurkan dan mengantukkan rumah dia. Bandingkan perkara ini dengan rumah-rumah ibadat agama lain. Contoh paling jelas di sini, kita akan dapat lihat operating hour mereka 24 jam. Mereka ada guard, mereka ada pengawal. Semua orang boleh masuk, semua orang boleh pergi bila-bila masa. Sebab ada orang jaga. Sebab dia nak rumah ibadat dia beroperasi untuk semua jenis penganut dia. Dan bagaimana kita hari ini bayangkan, kita tidak tahu keadaan kita dengan orang lain tak semestinya sama. Kebahagiaan kadang-kadang ada duka, kebahagiaan kadang-kadang ada kecewa. Kadang-kadang orang tu pukul 2 pagi baru bergaduh dengan bini, pukul 2 pagi baru dengar berita yang kurang menyenangkan. Dia serabut duduk rumah, dia nak cari ketenangan. Ada baiknya aku pergi mengadu, merayu, menghadap Allah. 2 pagi. Agak-agak masjid mana buka bang? Agak-agak masjid mana buka? Aku nak semain tahajud lah malam ni. Pergi masjid tu tutup, pergi depan sikit tutup, pergi situ tutup. Sampai ke subuh pun dapat akan tutup. Macam mana? Dan inilah perlu difikirkan oleh pengurusi sampai orang bawah. Pertimbangan dan neraca dia nak memikirkan antara keselamatan aset-aset masjid dan nak memberi laluan kepada orang-orang yang nak beriktikaf. Kita tutup tu sebab nak jaga aset masjid, kan kecurian kan macam-macam kan. Kadang-kadang ada juga orang mari pukul 2, orang mari pukul 3, betul-betul. Tapi masjid tutup pula. Jadi perlukan banyak perbincangan, perlukan banyak solution untuk menyelesaikan masalah ini. Bila kita tanya sahabat-sahabat kita berlainan agama, pernah tak berlaku kecurian di rumah-rumah ibadat kamu? Dia kata kecurian ni ada di mana-mana, tetapi tahap dia minimum. Tahap dia minimum, dikawal sungguh, dijaga sungguh, diamati sungguh. Tapi kita, hak paling kecil, apa dia? Yang sering berlaku, hari raya dah. Pergi semayang raya, pakai selipar RM3.50, balik selipar harga RM35. Tak, selipar kita RM3.50, balik tu, lawa selipar ni, perak-perak selipar orang, RM35. Kawan tu pula baru beli selipar, baru nak tayang kat kawan, selipar baru, tengok, tinggal selipar Jepun dah. Ini ada di mana-mana, tempat dia mana? Masjid kita, bukan rumah ibadat orang. Siapa hak buat? Tadi hak duduk semayang sebelah kita. Siapa kadang-kadang ambil, ada rokok sekali dengan kita. Siapa kadang-kadang buat kerja ni, hak sujud sebelah kita. Why ini berlaku? Lihat, kadang-kadang iktikaf kita. Tengok iktikaf kita. Apa maksud iktikaf? Iktikaf ni menetapkan diri.
Kita masuk berniat iktikaf, macam-macam ibadat kita boleh buat. Kita nak baca Quran, go on. Nak berzikir, go on. Nak berwirid, go on. Nak beratib, go on. Nak baca mana-mana buku agama dalam masjid, go on. Tapi biasanya yang selalu kita buat ialah iktikaf apa? Iktikaf ritual ke iktikaf aktual yang selalu kita buat? Ritual ke aktual? Ritual yang selalu kita buat. Kita masuk buat benda saya sebut tadi, iktikaf baca Quran, iktikaf sembahyang sunat, iktikaf beratib, iktikaf tu. Aktual jarang ada. Masjid besar macam ni tak akan berlaku biasanya. Tapi masjid yang kecil-kecil, mana bukti tak ada aktual? Kadang-kadang kita iktikaf ritual kita baca Quran habis 3 juzuk, taik cicak dan taik lipah 3 kilo duduk sebelah, tak ada siapa ambil tangan. Quran dah habis 3 juzuk, taik lipah sebelah, taik cicak sebelah, tak ada siapa nak tolong sapu. Ritual kita buat, aktual tak ada, tindakan tak ada. Wirid 50,000, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa dah 50,000? Nampak atas, sawang labah-labah penuh, tak ada siapa ambil tahu. Ikut dia, labah-labah sambung lagi 10,000, tak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ni kerja siapa? Ni kerja siapa? Dah kita lantik AJK. Mana AJK kebersihan? Mana AJK kebersihan? Rumah Allah surau tu hak AJK ke hak kita? Rumah Allah masjid hak AJK ke hak kita? AJK tu tukang mengurus, bersih sama-sama lah. Dah kata masjid kita, rumah Allah. Ni semua nak harap AJK. Ni kadang-kadang longkang ada sampah, longkang ada ting, tu pun AJK. Dan longkang ada ting. Dah hang tengok ambil je lah, dah pakai 2 ting je pun. Tu pun bagi tahu AJK bahagian kebersihan. Kepala paip patah pun AJK. Ada tunggu bila? Nak tunggu bedai nanti mesyuarat agung lah. Hang kenal ni, aku dah tanda ni kepala paip patah belah ni, lampu bor tak nyala belah ni. Dia nak tunggu hak lagu tu. Jadi masjid ni jadi tempat apa? Tempat pergaduhan, mesyuarat agung, tempat adu domba, kadang-kadang tempat caci maki, kadang-kadang tempat perbalahan politik, kadang-kadang tempat tomah orang, cungkil peribadi orang. Jadi lagu tu lah. Sepatutnya masjid ini bila kotor sama-sama kita bersih, yang hadir sama-sama kita raih, yang jahil sama-sama kita bagi ilmu. Bukan nak buat fungsi masjid macam benda-benda tadi. Akibatnya bila kita buat operating awal pada masjid kita, masjid itu dilenakan, operasi dia ditidurkan, dan masjid pun jadi macam gua. Baik, kita bersambung. Jadi bila masjid kita ada operating hour dia, maksudnya kita sendiri yang menidurkan dan tergendalakan dia punya program dan dia punya konsep. Akhirnya masjid kita, rumah Allah, jadi seperti gua. Jadi dia tidur lena sekejap, dia terlelap sekejap, lepas tu bangun, lepas tu berhenti, lepas tu bangun, lepas tu berhenti. Dia tak berterusan. Macam fungsi pada yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Dan kita lihat juga apa yang Allah bagi clue pada kita tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pada komponen tentang dia adalah permasalahan fitnah pada akidah. Komponen pertama fitnah pada akidah ada pada kisah Ashabul Kahfi kerana menyelamatkan iman masing-masing. Pattern dia sama macam Namrus, pattern dia sama macam Fir'aun, Raja Dikyanusum yang zalim, berlaku penyembahan berhala secara besar-besaran, dan lebih jauh dia punya perangai, watak dan pattern seperti Namrus dan Fir'aun, nak menjadikan dia sebagai Tuhan yang perlu disembah oleh rakyat-rakyat bawahan dia. Akibatnya nak jaga iman, nak jaga akidah dan kepercayaan, mereka melarikan diri, meninggalkan segala bentuk kemewahan dan kesenangan yang pernah mereka kecap dalam istana. Mereka bukan orang biasa, mereka golongan-golongan bangsawan dan menjadi orang yang dekat dengan raja yang dimaksudkan. Tetapi demi akidah, demi iman, demi kepercayaan, mereka meninggalkan raja tersebut, tak mau terlibat, tak mau terjebak, sampai mereka terkurung dan tertidur dalam gua selama 300 tambah 9. Jadi 309 tahun. Why ada teka-teki? Why ada istilah matematik di sini? Tak bolehkah terus disebut 309 tahun? Kan mudah. 300 ditambah dengan 9. 300 tambah 9. Macam umur Nabi Nuh, dia jadi matematik tolak kan? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia, falabisa fihim, dan dia hidup di kalangan mereka alfasanatin 1000 tahun illa khamsina ama, kecuali 50. Kan senang sebut 950 terus. 1000 tahun kecuali 50. Ini kena tolak. Jadi 950. Ini 300 tambah 9. Ada setengah riwayat dan pentafsiran menyebut 300 tahun itu tidur dalam konteks kalender hijri, kalender berteraskan lunar, berteraskan bulan. Kalau 309 tahun kalender berteraskan Gregorian, berteraskan solar, berteraskan matahari. Jadi yang hijrah mesti dia punya jumlah lagi kecil dan lagi sempit daripada yang berteraskan matahari, sebab bilangan hari dia setiap bulan lebih. Jadi hak kata 300 tu hak Islam, 309 tu hak Gregorian, hak berteraskan matahari ataupun solar. Dan ada juga riwayat pentafsiran daripada ulama lain bahawa 309 tahun itu tambah 9 tu yang betul-betul dan benar-benar tidur 300, yang gedebak berbalik ke kiri ke kanan tu 9 tahun. Hak tidur tetap tu 300,
Aduk koni tu 9 tahun. Maksudnya Allah balikkan mereka. Sebab itu punca daripada gua tu ada 2 lubang, satu sebelah timur, satu sebelah barat. Bila matahari naik dari timur, cahaya pertama hari tersebut masuk pada mereka, Allah balik koni. Bila matahari nak terbenam, masuk sekali lagi cahaya ke belah barat, Allah balik koni. Jadi begitulah selama 300 tahun. Tapi dalam tempoh 300 tu, dia duk balik-balik tu, dia punya analisa, dia punya kira-kira, dia punya congak 9 tahun. Begitulah kita tidur hari ni. Ustaz, saya pukul 10 semalam duduk lagu ni, bangun subuh 6 pagi pun lagu ni juga, sikit pun tak bergerak. Siapa dia angkat tangan? Tak ada. Kita tidur ni 14 kali, 20 kali, sak koni, asal kepala koni pun boleh jadi. Itu manusia, dah tabiat dia. Pasti akan bergerak, pasti akan berbolak balik. Jadi yang jadi perbahasan ialah kebiasaan tafsir-tafsir ini kadang-kadang disertakan dengan nama-nama mereka. Orang tu baca kitab tu, nama lagu ni keluar. Orang tu baca kitab tu, lagu ni nama keluar. Orang tu baca, aku pula nama lagu lain. Antara yang masyhur ikut dia lah, orang lain punya pendapat, orang lain punya bacaan kitab. Yang saya jumpa dalam Khazinatul Asrar Imam Al-Haqqu An-Nazili, nama yang disenaraikan dalam tu walaupun bentuk dia Israiliyat, Tamlikha, Muslinya, Mukashlinya, Marnushun, Dabarnushun, Tazayushun, Kafash Tazayushun. Ini 7 nama Ashabul Kahfi dan anjing mereka Kitmir. Tapi ustaz, saya pernah jumpa juga nama ni 7 orang tapi tak sama, bunyi dia lagu lain. Ikutlah, satu pendapat imam lain, satu riwayat imam lain. Tapi apa pun yang Allah nak cerita, hak inilah yang kita duk bergaduh, hak inilah yang kita duk masam muka dengan orang lain. Kan Allah dah sertakan awal-awal Al-Surah Kahfi, kamu akan bergaduh tentang jumlah dan bilangan mereka. Ada hak kata 3 sekali dengan anjing dia, mari grup lain kata 5 sekali dengan anjing dia, mari grup lain kata 8 sekali dengan anjing dia. Allah dah tunjuk tu. Hak betulnya Allah cerita tak berapa dalam Quran? Allah tak cerita berapa. Tapi yang masyhur 7, memang yang masyhur 7. Tapi Allah dah tunjuk pada kita, kita akan bergaduh, berbalah benda remeh-temeh ni. 3. Aku punya kitab 5. Aku punya tok guru 7. Lepas tu masing-masing nak menegakkan hujah, nak menegakkan dalil. Satu kata hak ni, kata hak ni, kata hak ni, kata hak betulnya kita pun tak pasti. Allah tak cerita secara jelas walaupun masyhur tu 7. Kemudian duk gaduh bilangan, dia gaduh bab nama pula. Ustaz semalam mengajar Ulu Kelang, dia sebut nama lagu lain. Kita kan belajar dengan ustaz kita dulu nama lagu lain. Hak mana betul ni? Hak kita ke hak ustaz? Adakah nama tu jelas dalam Quran? Tak ada. Nama jelas dalam hadis? Tak ada. Riwayat saja. Bila dia riwayat, tambah-tambah Israiliyat, dia sekadar penghuraian. Tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi bukti. Untuk huraian saja. Tak ada siapa tahu nama dia yang sebenar. Ni pun kadang-kadang duk bubuh di rumah, duk bubuh di kepala kapal, duk bubuh macam-macam dah. Konon-kononnya kalau bubuh di kapal tak di lambung ombak. Padahal kapal mana tak di lambung ombak? Pilah bila duduk dalam air, ombak lambung kapal mana-mana pun. Baik. Dah bergaduh bab bilangan, dia bergaduh bab nama. Lepas tu dia bergaduh bab apa pula? Bab tempat. Dia bergaduh bab tempat. Ini berlaku di mana ni? Ini berlaku di Syria. Ni di mana Torsusun? Di mana kampung Al-Susun? Ni dekat Turki. Ni dekat Jordan. Dia bergaduh hak tu pula. Hak betulnya duduk mana? Kita pun tak tahu. Lepas tu dia bergaduh tempat lokasi pula. Hak belajar Jordan. Jordan lebih kukuh. Sebab tanda-tanda yang membuktikan di Jordan lebih kuat. Hak mengaji Syria pula. Syria ada juga satu gua. Kukuh juga, ada tulang, ada tu, ada ni. Lepas tu hak Turki pun ada juga. Lepas tu hak mana hak betul? Kita pun tak tahu. Bahkan mungkin hak betul masih sampai hari ini disembunyikan pada kita. Kita cuma assumption, mengagak-agak berteori dengan harapan hujah-hujah dalil-dalil bukti hak ada tu, cuba menguat dan mengukuhkan pandangan masing-masing. Tapi kita bergaduh hal inilah Allah bagi tahu, hal remeh-temeh, hal kuantiti yang Allah nak kualiti. Apa dia puncak dia? Keimanan dan kepercayaan pada Allah tu yang perlu dibahas. Keimanan yang mereka bawa, keteguhan hati yang mereka bawa, sanggup tinggalkan segala kemewahan, bersifat material dan keduniaan, pangkat, level, darjat, hak tu dia punya kualiti. Kita dah bergaduh pasal kuantiti, pasal bilangan, pasal nama, pasal tahun, pasal nama tempat, pasal lokasi. Cerita tak apa, jangan bergaduh. Tapi ada di isu gaduh, hak tu lah. Tak kuat mana pandangan imam ni, tak kuat mana ni. Tempat ni tak kuat. Lepas tu hak kuat di mana? Hak kuat ni tempat ni. Ustaz pernah pergi ke tempat ni? Aku pun tak pernah pergi. Aku pun baru jumpa dalam kitab ni. Tapi aku rasa hak ni lah lagi kuat. Lagu tu kira kuat. Tu penting. Kemudian kita bawa satu babak lagi. Babak yang paling penting, iaitu tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Cantas yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Cantas sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Tu dia punya konsep. Sebab bila ditanya oleh pemuda-pemuda Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang paling alim di kalangan kita? Spontan, cepat Nabi Musa menjawab bahawa yang paling alim itu siapa? Dia.
Akulah yang paling alim. Mungkin kerana dia Nabi, dia Rasul, dia utusan, siapa lagi? Dia. Tapi Allah menempelak jawapan Nabi Musa. Tidak. Sesungguhnya kami mempunyai seorang hamba yang dia berkedudukan di Majma'ul Bahrain, di pertemuan dua laut. Ilmu-ilmu daripada kami yang dilimpahkan kepada beliau. Cari dia. Jadi kalau Musa tak cantas yang sedikit, apa akan berlaku? Musa cantas yang sedikit, apa yang sedikit? Kesombongan. Apa yang sedikit? Takabur. Apa yang sedikit? Cepat melatah tadi. Dia cepat potong benda ni untuk dapat habuan yang lebih besar. Allah telah kata tadi kerak. Allah terlebih cakap tadi kerak. Allah tersombong tadi kerak. Dia putuskan hak tu, dia sanggup redah nak cari manusia yang dimaksudkan oleh Allah, yang kita hari ini kenali sebagai Khidir. Perjalanan yang tidak ada tujuan, perjalanan yang tak tahu berapa jauh, perjalanan yang tak tahu mana tempat, perjalanan yang tak tahu berapa kilometer, perjalanan yang tak ditandakan dengan sesuatu, perjalanan yang tak tahu masa akan ambil berapa bulan, berapa hari, berapa tahun. Cuma yang Allah minta bawa apa? Ikan. Siapa yang bawa ikan? Siapa yang bawa ikan? Siapa? Yusha. Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Ufraim bin Yusuf alaihissalam. Tu cicit Nabi Yusuf. Cicit Nabi Yusuf tu, teman dia. Tapi dia keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa dia keturunan lain. Musa bin Imran bin Qahat bin Azar bin Lewi. Dia anak Lewi. Lewi adik-beradik Yusuf. Mari ikut Nabi Yaqub juga. Pergi. Jadi Yusha bawa kerajaan. Kerajaan ni bekas, bakul. Dalam tu berisi ikan. Apa poin ikan? Bekalan, nak makan. Sampai satu ketika mereka berhenti makan. Habis separuh, habis sebelah. Tapi ada clue kan? Tanda dah sampai tempat tu, ikan tu hak separuh pun walaupun dah mati, dah dimasak separuh, dia akan lompat dan menuju ke pantai. Di situlah akan ada pertemuan dua laut, kamu akan jumpa hamba Allah yang soleh tu. Jadi waktu tu Nabi Musa dah tertidur kepenatan. Waktu Yusha juga nak tidur, dia lihat ikan tu keluar daripada bekas, daripada kerajaan dan terus meluru ke pantai. Tapi tengok Nabi Musa baru tidur, takut penat, tak apalah, nanti dia bangun baru aku cerita. Tapi bila Nabi Musa bangun, dia pula dilupakan oleh syaitan, oleh iblis. Tak ingat jalan-jalan, rasa jauh sikit lapar. Mana ikan separuh tadi? Kita nak makan, Allah terlupa. Dilupakan oleh iblis, dilupakan oleh syaitan. Jadi dah betul-betul clue tu tak apa, patah balik. Patah balik, jumpalah susuk tubuh yang dinamakan Khidir. Dalam riwayat nama dia Balya bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Abir bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Baik. Bila jumpa Khidir, Khidir duduk atas pasir ke Khidir duduk atas batu? Khidir duduk atas batu. Ini mempunyai clue kepada kita. Kita nak cari pada zaman ini susuk tubuh seperti Khidir, guru yang bermisteri seperti Khidir. Maksud di atas batu, dia tak akan pernah goyah. Dia tetap teguh, dia tetap tabah, dia tetap berpendirian walaupun di sekeliling batu itu dipenuhi dengan badai-badai yang mendatang. Di tepi laut itu datangnya angin-angin seumpama ribut, dia tetap teguh seperti batu. Bila dia cakap, itulah dia. Bila dia kata, itulah dia. Nak mari ujian ke, tak kisah. Nak mari cacian ke, tak kisah. Nak mari tomahan ke, tak kisah. Nak mari orang kata apa pun, ikut dia. Dia punya pendirian dan ilmu dia kebal, teguh, mantap. Bukan seperti yang di bawah batu. Di bawah batu ialah manusia-manusia yang berhati pasir. Manusia yang kalau diangkat, kita kepai itu berderai, dia punya hati. Manusia yang bila mari air, halakan, dia duduk satu tempat, kemudian pendirian dia berubah ke tempat yang lain. Ini manusia-manusia berhati pasir. Hak pasir duduk bawah, hak batu duduk atas. Dan sifat yang dia tunjuk apa dia? Ikan tadi. Clue dia, ikan tanpa air akan mati, hati tanpa zikir akan mati. Ikan tanpa air confirm mati, hati tanpa zikir confirm mati. Kan ada hadis menyebut perbezaan manusia yang tidak berzikir dengan manusia yang berzikir kepada Allah seumpama orang yang mati dengan orang yang hidup. Tu fungsi zikir. Why? Kerana ingat tak hadis Rasulullah tentang akhir zaman, waktu bencana 3 musim. Tahun pertama suku hujan akan berhenti, separuh, lepas tu kering, tak turun-turun. Waktu itu apa makanan orang yang beriman? Tasbih, tahmid, zikir kepada Allah. Inilah fungsi kekuatan zikir di akhir zaman. Teknologi yang dipunyai oleh Nabi Khidir, teknologi zikir vs teknologi fikir Dajjal. Dajjal dia guna pada kita teknologi fikir, kita lawan dengan teknologi zikir. Dan kita perlu ingat, kenapa hari ini bila teknologi ini cuba diangkat, kumpulan-kumpulan inilah ditohmah, kumpulan-kumpulan inilah selalu disalah anggap, kumpulan-kumpulan inilah yang selalu suka disesatkan oleh kebanyakan orang. Kumpulan manusia-manusia yang suka berzikir, yang kita katakan hari ini tasawuf plus tarekat.
Pasal apa orang nak tuju sangat? Pasal apa orang nak sesatkan sangat? Pasal apa orang nak biolkan sangat? Pasal apa orang nak flick sangat? Sebab kepentingan dia itu ada di akhir zaman. Dan musuh-musuh Islam akan cuba bermati-matian mengapi-apikan akan kekurangan dan kelemahan sistem ini. Ini Khidir dah tunjuk. Lihat, dia dinamakan Khidir, manusia yang hijau. Walaupun tak ada patiwan hijau lagi masa tu, tapi dia tetap hijau. Sebab apa? Tempat dia duduk itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Dan dia bila duduk, dia menghijaukan kawasan sekitar. Dan bila dia berbicara, dia menghijaukan hati-hati manusia lain. Hijau maksudnya pokok tu, tanah tu gersang, tanah tu asal tanduk. Bila dia duduk di situ, hijau naik pokok, tumbuh sesuatu. Begitulah hati-hati manusia yang gersang, manusia yang tandus, bila dia berbicara akan dihijaukan, ditumbuhkan dengan ilmu-ilmu dan makrifat. Itu Khidir. Khidirlah yang mampu mengenang serigala-serigala yang akan membahang umat-umat manusia di akhir zaman. Dialah yang akan menyelamatkan domba-domba, ternakan-ternakan ini dengan ilmu dia. Jadi nak cari ilmu, inilah dia punya pattern. Pattern yang mempunyai watak Khidir. Jadi guru ni senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Ilmu dia bukan lagi berteraskan kitab. Tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab. Dia duduk atas batu saja. Dia ada ilmu yang tersendiri datang daripada eksternal. Eksternal mana? Atas, alam langit, alam ilahi. Digabungkan dengan pemahaman terus secara internal yang Allah bagi kepada dia, digabungkan kedua-duanya. Jadi dia ada sisi eksternal dan internal. Tetapi perancangan Dajjal hari ini supaya kita nampak setiap apa yang ada atas dunia hanya sisi eksternal. Nak suruh kita nampak material, rumah besar, kereta banyak, isteri cantik, ada perniagaan tu, bangunan ni, rumah banyak. Tapi hak internal siapa yang ambil tahu sekarang? Hati yang kering, hati yang gersang, hati yang terluka, hati yang tergiris, hati yang tandus, hati yang tak ada air, hati yang tak ada benih. Manusia-manusia gersang di akhir zaman, mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang bersifat material dan kemewahan. Tetapi kadang-kadang bagaimana nasib saudara yang lain? Nasib juga, mohon Ustaz umumkan kutipan derma untuk dakwah Masjid Ar-Ridwan. Silap, dia suruh umum 15 minit nak selesai. Saya pergi umum dah, tak baca hak merah tu. Jadi kita nak habis pukul 12 kan? Jadi 11.45 lah umum. Okey, sambung. Bagaimana dengan nasib hak lain? Kadang-kadang terbiar sebab kita bawa status sosial hari ini, seseorang itu, individu itu dianggap berjaya dengan penampilan-penampilan tadi. Orang tu ada rumah 3 tingkap, dianggap berjaya dalam dunia. Orang tu ada isteri cantik, dianggap bertuah. Orang tu ada kereta 4 biji, dianggap berjaya. Orang tu ada kerja yang bagus-bagus, dianggap berjaya. Orang tu gaji 20 hingga 40 ribu sebulan, berjaya. Lepas tu hak selain pada tu, ada di kampung-kampung, hak orang awam biasa, dianggap tak berjaya. Jangan contohi golongan macam ni. Tadi dah tunjuk tentang masjid kita. Masjid kita, apa fungsi masjid kita dengan the main kita punya masjid, Masjidil Haram. Ditukarkan solat tahiyatul masjid dengan tawaf. Tawaf lah 7 kali, tawaf lah 7 kali, tawaf lah 7 kali. Bawa isu tawaf ini ke mana? Di sini. Ke mana? Rumah Allah. Ke mana? Surau. Checking and balance 7 kali. Tengok berapa orang yang buat. Siapa yang setiap hari tawaf masjid dia, tawaf suruh ada 7 kali untuk check and balance. Dia tawaf kali pertama mana dinding-dinding hak nak pecah, tawaf kali kedua mana lampu-lampu hak bulb mati, tawaf kali ketiga mana longkang-longkang tersumbat, tawaf kali keempat mana cat-cat hak pudak, tawaf kali kelima mana apa ni, siling-siling hak nak pecah hak tembus, tawaf kali kenang kepala paik tercaduk, tawaf kali tu cat dekat parking kereta dah lama dah tanggai, dah lama dah haut. Berapa orang tawaf? Berapa orang tawaf? Tengok kekurangan yang ada. Ini tawaf masjid yang paling kurang, paling koman lebih kurang 40 rumah dah sekeliling masjid. Berapa orang yang tawaf tengok, berapa orang yang anak dia tak makan dah 3 hari. Berapa orang tawaf tengok dia nak pergi sekolah, nak bagi duit kat anak pun tak ada. Tawaf berapa orang yang tengok suami dia tu dah lama sakit, jemaah tak tahu. Tawaf siapa ni ada masalah, tawaf ni ada masalah tu. Siapa yang tawaf? Siapa yang tawaf? Maksudnya dia tawaf sungguh-sungguh sana lah. Tapi checking and balance pada masjid kita tak pernah ditawafkan. Satu lagi kadang-kadang lah, bab tawaf ni dah. Tawaf ni pasal apa yang jadi? Kadang-kadang orang kata lagu ni lah, Ustaz, dia tu dah pergi haji saya ingat 2 kali. Lepas tu dia pergi umrah tu banyak belah-belah kali. Tapi balik lagu tu juga. Masuk bila orang kata lagu tu kita yang tak berubah. Antara tempat perubahan paling penting diri kita duduk di mana? Waktu tawaf. Waktu tawaf tu paling penting. Sebab di situ kita kena putuskan hubungan kita langsung dengan dunia luar. Yang ada siapa di situ? Kita dengan Allah. Tawaf kalau 50 tu banyak sangat. 5 minit ke 7 minit ke 10 minit, kita kata 15 minit. Lupakan selain daripada apa yang kita ingat kecuali Allah. Tawaf tu minta di situ saja. Tapi selagi kita duk tawaf 1 sampai 7, keduniaan tu masih melekat dengan kita, benda tu akan kita bawa sampai bila-bila. Tawaf kali pertama.
Isteri aku ni biasa waktu ni dia duk buat apa? Dia duk mencangkul depan rumah, dia duk siram pokok bunga. Tawaf pertama. Tawaf kedua, anak aku ni buat kerja sekolah ke tak buat kerja sekolah ni? Aku main 15 hari ni kan tak buat kerja sekolah. Tawaf kali ketiga, bil ayak tu hak duit aku tinggal depa bayar ke tak? Bil api tu berapa lah bulan ni, mentang-mentang aku tak ada mesti tengok TV sampai pagi. Tawaf kali keempat, anak aku duk chatting dengan siapa, duk main Facebook banyak kali ke. Tawaf semua ada benda tu. Nah, sekali bila anda tak mampu nak tinggalkan semua benda tu bersama Tuhan anda waktu tawaf, benda tu juga akan terus melekat dan anda bawa balik. Lepas tu sampai bila? Lah ni lagi sadis. Kami sekarang berada tengah tawaf pusingan ketiga. Selfie. Ni betul ke tak betul dah tak tahu ke mana dah. Ragam manusia dah jadi haru biru dah, sampai dalam bentuk ibadat lagu tu pun nak main selfie lagi. Tinggalkan sekejap telefon anda. Hari ini kan jadi macam, kadang-kadang tu dah jadi bukan nak buat ibadat mana, tapi lebih kepada pesta, membeli belah. Kan Nabi dah sebut tentang orang-orang yang pergi Mekah akhir zaman, orang-orang besar macam raja-raja dan bangsawan, semata-mata kadang-kadang menghadiri jemputan saja untuk kemegahan. Kebetulan Raja Saudi panggil dia pun pergi, sambil-sambil alam pergi, buatlah umrah, buatlah tawaf, bukannya nak pergi betul. Kadang-kadang orang hak tahap sederhana tu untuk pergi meniaga, bawa orang tu, bawa orang ni, seorang tu boleh dapatlah 15,000, seorang tu dapat 20,000, dia jadi unsur perniagaan. Tak salah tu rezeki masing-masing, tapi Rasulullah gambarkan orang hak miskin bermasalah, buat masalah, pergi sana banyak nak jumpa duduk tepi tu meminta-minta. Lepas tu orang awam dia untuk apa? Dipanggil geralan, mat, haji mat, baru balik, mat, aku baru balik 2 hari je, haji lah depan, nakkan nama, nakkan gelaran, kalau orang panggil mat tak mahu menyahut. Dah jadi budaya belah kita kan, haji, orang lain tak ada haji pun, orang lain pergi Mekah 14 kali pun duduk nama tu juga, kita je haji. Okey, baik, kembali kita tengok sistem Nabi Khidir tadi. Satu benda yang saya tertarik bila baca kisah Nabi Khidir ni, kemana hilang watak Yusha bila bermula pembelajaran dan pengembaraan Nabi Khidir. Kan Nabi tu pergi 2 orang, tapi bila start belajar watak tu 2, di mana hilang watak Yusha? Start saja belajar, watak Yusha hilang terus, di mana watak Yusha? Takkanlah tinggal kawan mentang-mentang dah jumpa apa yang kita cari. Okey, hang duduk diam sini ya, biar aku seorang pergi belajar. Apa benda di sini? Apa benda? Ada setengah riwayat menyebut bila Nabi Khidir start berjalan dengan Nabi Musa, mereka bukan lagi berada pada alam kita, mereka berada pada alam Khidir. Alam Khidir ni riwayat sebut alam Khidir, tapi hak duduk di luar alam kita Nabi Yusha. Sebab tu tinggal 2 berjalan dah. Okey, berjalan, first time apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Tahan kapal, naik. Orang tak kenal Nabi Musa, orang kenal siapa? Orang kenal Nabi Khidir. Orang kenal Nabi Khidir, padahal dia Nabi dah tu. Orang kenal Khidir, naik. Bayar ke tak bayar? Percuma, tak bayar. Sampai tengah jalan, apa yang Khidir buat? Takik kapal, berlubang-lubang, cacat kapal, rosak kapal. Nabi Khidir tak mampu menahan kesabaran dia. Dia janji nak sabar, tapi bila tengok ni rasa macam menzalimi ahli-ahli kapal, anak-anak kapal. Dah lah bagi tu, naik tu, tak minta upah, tak minta bayaran, tiba-tiba hampir menzalimi mereka dengan takik kapal-kapal mereka. Hang janjilah kan, jangan banyak tanya, jangan banyak soal. Maaf, aku tersalah. Kemudian sampai, bila sampai turun, apa makna dia tu? Apa makna dia? Sebab depan tu di pelabuhan ada apa? Ada apa? Di pelabuhan ada apa? Sebab apa Khidir takik kapal? Di pelabuhan tu ada raja yang zalim. Dalam riwayat Israiliyat, raja tu nama Hudad bin Budad. Raja itu akan merampas kapal-kapal yang baik dan dia akan membiar kapal-kapal yang tak elok, ada kecacatan dan ada kerosakan. Baik, kita terfikir kadang-kadang semua orang menganggap raja itu zalim sebab kita menyebut dia raja yang zalim. Okey, sekarang cuba perhatikan watak-watak ini. Gambaran Nabi Khidir dan Nabi Musa, mereka hanya berjalan kaki tanpa bawa apa-apa bekalan. Sama ada makanan, sama ada minuman, sama ada duit sebagai bekal untuk beli sesuatu, kosong, zero, tak ada apa. Tumpang di atas kapal yang sempurna, yang lengkap, yang dipenuhi dengan pekerja tanpa bayaran, percuma, tetapi perlambangan. Tangan Khidir mengangkat kapak dan merosakkan kapal ini. Apa makna dia? Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa, kita kosong, semuanya atas rahmat daripada Allah, dan kita melayari kehidupan ini sama seperti Musa dan Khidir melayari bahtera dalam lautan. Pastinya kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang air dia tenang. Itulah kehidupan kita manusia. Kadang-kadang kebahagiaan dan ketenangan, kadang-kadang diancam oleh ombak dan ketakutan.
Tetapi ingat, jangan sesekali rosakkan amanah ini. Jaga kapal ni betul-betul, jaga kapal ni elok-elok. Tetapi kebanyakan manusia suka merosakkan dan memusnahkan kapal yang free dan percuma ini. Kita sendiri, tangan kita yang merosakkan kapal kita. Kita yang merosakkan amanah ini. Tapi bila sampai di sana, yang kita kata raja yang zalim, siapa agak-agak raja duduk di pelabuhan, destinasi sesuatu perjalanan, yang sifat raja ni hanya pilih kapal-kapal yang tip-top, pilih kapal-kapal yang baik, pilih kapal-kapal yang bagus. Kapal yang cacat, sorry. Kapal yang rosak, sorry. Kapal yang berlubang, sorry. Kapal yang punah, sorry. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Dia hanya ambil dan pilih kapal yang terbaik dan sempurna, dan dia tak mau kapal-kapal cacat, kapal-kapal yang rosak di pelabuhan destinasi terakhir. Jadi hari ini atas pilihan kita, atas amanah yang Allah beri, anda nak jaga kapal itu atau anda sendiri yang akan melubangi dan takik kapal anda. Perjalanan diteruskan. Jumpa seorang budak bermain-main dengan kawan dia. Last sekali Khidir pi cekik kawan tu. Riwayat sebut nama dia Hansyur ataupun Haisyur. Dia cekik, mati. Sekali lagi tak mampu tahan sabar. Pak sahabat, pasal apa pergi cekik dia, pasal apa bunuh dia? Budak tak tahu apa lagi. Apa dosa yang dah buat sampai kamu cekik dia? Kamu janji dah tak mau banyak tanya. Oh, minta maaf. Baik, di sini ada dua perumpamaan. Kalau orang-orang guru-guru pondok dulu, hak pertama dia panggil ilmu lipat masa, yang kedua dia ilmu lipat apa ni? Ilmu lipat zaman. Satu dia panggil satu lagi ilmu lipat bumi. Hak pertama ilmu lipat bumi, yang kedua ilmu lipat masa. Lipat bumi maksudnya sebelum sampai pada destinasi, seolah-olah Khidir dah tahu apa ada kat pelabuhan tu. Pelabuhan tak sampai lagi, tapi dia dah boleh tahu, dia dah boleh nampak apa yang ada di pelabuhan. Tu dipanggil ilmu lipat bumi. Istilah yang guru pondok sebut lah. Yang ni dipanggil lipat masa, lipat zaman. Kalau kita, mana hang tahu budak ni nak jadi apa? Dia dah tahu dah. Sebab eksternal dia terus daripada Allah. Suruh tu, wahyukan lagu tu, buat. Dia bunuh. Lepas tu yang ketiga, masuk kampung, dia tengok ada satu dinding rumah yang hampir roboh. Bawah tu ada apa? Harta dua orang anak yatim. Harta dua orang anak yatim terkambus, tertanam dalam tu. Dia pun pergi dah betulkan, bangunkan balik. Harapan daripada Nabi Musa, pekerjaan yang dibuat tadi ada upah daripada orang kampung. Ada upah orang kampung bagi, boleh makan ke, boleh bagi duit ke, beli makanan. Tapi bila pergi ketuk satu pintu ke satu pintu, tak ada siapa pun layan. Tak ada siapa pun layan. Semua buat hal masing-masing. Dan sekali tanyalah, apa rahsia-rahsia dia? Yang pertama tu dia katalah ada raja yang akan rampas kapal. Yang kedua tu, budak ni bila besar, dia dikhawatiri akan memesongkan akidah ibu dan bapa dia. Dia boleh menyebabkan ibu dan bapa dia jadi kafir. Dalam ilmu Nabi Musa tak sampai jangkauan tersebut. Dalam ilmu Khidir yang diwahyukan Allah, budak ni bila besar boleh menyebabkan ibu dan bapa dia kufur pada Allah. Jadi kerat yang sedikit untuk maslahat yang lebih besar. Cantas yang sedikit ni. Satu pun cantas yang sedikit, hadapan tu cantas sedikit juga. Buat seorang, jaga hak lain. Maksudnya orang dalam kapal tu bebas buat kerja. Hak ni pun cantas, ni selamat hak lain. Lepas tu bagaimana cerita bawah tu? Dinding yang hampir roboh. Apa yang hampir roboh sebenarnya? Kita ni jatuh bangun apa lah ni? Jatuh bangun agama. Agama kita ni nak hampir roboh, dikerjakan, dianiaya, dizalimi, difitnah. Tapi nak bangunkan kembali, ada dua di bawah tu. Hak Nabi tinggal apa dia? Apa dia? Harta dua anak yatim. Nabi tinggal apa? Quran dengan sunnah. Tapi siapa yang menjadikan mereka hari ini yatim? Saya, kamu. Siapa yang hari ini tak baca Quran dah? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau bersahabat dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau baca dia? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Orang luar agama atau orang dalam agama ni yang mengasingkan dan menganak-tirikan dia, seterusnya menyebabkan dia yatim dan tidak diambil tahu. Siapa? Sunnah Nabi. Siapa yang mengabaikan sunnah yang ada selama ini? Orang luar agama kita ke orang dalam agama kita? Yang meremehkan sunnah dalam agama kita, yang mengenepikan sunnah dalam agama kita, yang tak mau sunnah ditegakkan, Quran disedakkan pun dalam golongan ini juga. Mereka dah diyatimkan. Tapi bila minta pertolongan daripada orang ramai, sorry, ketuk pintu, sorry, kami tak mau ambil tahu. Bila sebut pasal dua ni tak ada orang nak ambil tahu. Ingat, inilah yang berlaku. Akibatnya Nabi Khidir dapat ini. Bayangkan kalau Nabi, ni dah ada orang kata, orang biasa dah. Pasal apa Nabi Khidir piduk buat lagu tu? Kalaulah bayangkan Nabi Musa tu tak banyak soal, mesti banyak lagi ilmu-ilmu yang Khidir bagi.
dia banyak tu jadi bagi 3 tu. Contoh kalau dia buat senyap, aku senyap, mesti satu banyak lagi. Itulah sifat manusia. Kalaulah tahap Nabi dan Rasul macam Musa pun tak mampu bertahan dengan ilmu tersebut, apatah lagi agak-agak kita. Kalau kita rasa-rasa dan sampai 3 soalan ke? Rasa tak kapai pun tak apa-apa nak lepas dah tak? Biar betul ini hang ni. Kapai orang. Tapi lihat. Pasal apa semua perbuatan tersebut tak ada hukuman. Kalau alam kita, contoh syariat kita, rosak barang orang perlu ganti atau bayar. Dia kena atau tidak? Tak kena. Pasal apa tak kena rosak barang orang? Bunuh orang. Bunuh balas, kisos tak kena juga. Lepas tu hak ni tak ada kena apa-apa juga. Padahal harta orang tu, harta anak yatim bawah tu apa kena dengan kita duk usir hal orang. Sebenarnya tak kena. Dan kita perlu ingat, bila dia bermain dengan alam 2 dimensi, musuh hak nak main pun dia beralam dengan alam yang sama. Dajjal juga dia ada alam hibernation dia sendiri. Sebab itu umur dia panjang. Dia sekejap dia keluar zaman ni, dia bawa watak ni. Lepas tu hilang sekejap. Di mana kawan ni? Dia mari zaman ni, dia bawa watak ni. Dia masuk hilang hibernation sekejap. Dia mari zaman ni, dia jadi makhluk lain. Dia mari zaman ni, jadi individu lain. Dia mari zaman ni, personality lain. Semua dia tinggal pesanan, aku akan kembali semula di akhir zaman. Tapi waktu Nabi Muhammad ada, dia dipasung untuk mengelakkan fitnah pada agama yang dibawa oleh Nabi. Allah jaga waktu Islam Nabi bawa tu, dia tak boleh keluar. Takut jadi fitnah pada agama ni. Lepas Nabi wafat, baru dia dilepaskan. Dan inilah yang jadi persoalan paling besar. Faham ke kita tak faham, sedar ke kita tak sedar, perasan ke kita tak perasan. Sesungguhnya zaman kita adalah zaman yang Dajjal sudah lama terlepas dan dilepaskan. Perasan ke tak perasan, sedar ke tak sedar, pada zaman kita dinding dan benteng Yajuj Majuj sudah lama pecah dan mereka keluar dan sedang memerintah dan merajai dunia sekarang. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, yang Nabi memperingatkan kita bahawa fitnah terbesar pada zaman kita, tidak akan ada seorang pun yang akan tidak terkena debu-debu riba melalui sistem keuangan dan perbankan dunia sekarang. Dan juga sedar atau sedar, perasan atau kita tak perasan, bahawa sekarang fitnah-fitnah ini sedang mula menghujani kita seperti awan yang gelap gelita. Sekarang nak cari hak mana betul, hak mana benar, nak cari hak mana palsu, hak mana tulen, sudah tidak dapat dikenal pasti dengan baik lagi. Kita jadi keliru, kita jadi samar-samar, kita dibengongkan oleh dia. Inilah yang Nabi paling bimbang. Fitnah terbesar dia akan datang seperti kepulan awan-awan yang gelap, yang mana kamu berpagi-pagian dalam keadaan beriman dan petang kamu dalam keadaan kafir. Kamu petang dalam keadaan beriman dan kamu berpagi-pagian dalam keadaan kafir. Maksudnya pertukaran akidah, pertukaran kepercayaan, pertukaran keimanan bukan lagi tempoh yang panjang, tapi cuma 1 hari. 1 hari. Bila fitnah ni muncul, manusia boleh bertukar. Dia punya akidah boleh bertukar, dia punya agama. Akibat fitnah yang gelap gelita kelam, manusia tak boleh nak beza lagi dah hak mana sebenar, hak mana tak sebenar, hak mana betul, hak mana tak betul. Kita dah dikelirukan dengan fitnah-fitnah dia. Bagaimana dia nak buat pattern tadi, Allah dah tunjuk. Pasal apa tak mau buka mata dengan mutasyabihat ini. Contoh kapal yang rosak, inilah strategi-strategi yang Dajjal guna pada 3 pattern pengajaran tadi. Manusia yang merosakkan diri sendiri, yang merosakkan kapal sendiri. Hari ini bagaimana nak manusia rosakkan sendiri diri dia, itulah agenda yang dilakukan oleh Dajjal. Bukankah dalam kita ini kita suruh dizikirkan, kita suruh sentiasa ingat Allah, agar daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita ini sentiasa dalam keadaan kawalan dan perlindungan Allah. Saya pernah sembang dan sebut tentang sistem cakra tubuh manusia. Bermula cakra kaki, cakra kemaluan, cakra cakra perut, cakra hati, cakra kerongkong, cakra mulut, cakra mahkota. Cakra kaki. Cakra kaki hak betul apa yang Allah dan agama suruh kita buat. Hak paling betul nak jaga cakra ini agar terus terjaga langkah kaki kamu ke tempat-tempat yang Allah redha. Pi masjid, pi surau, pi majlis ilmu, pi tempat-tempat yang baik, bagus. Ziarah orang sakit, ziarah orang mati, menghubungkan silaturahim. Tapi nak memecahkan laluan cakra ini, dia bina tempat-tempat maksiat di luar sana. Akibatnya kaki kita mula melangkah. Malam ni mana? Karaoke dulu, hak biasa dah. Malam esok ronggeng sikit. Lusa twist, habis hauh tapak kasut sebab twist kuat sangat. Lepas tu malam ni pula disco, malam ni pula tu, malam ni gelik, malam ni konsert, kita dah mula bakar dan hancurkan cakra baik tadi. Akibatnya tempat-tempat maksiat inilah yang dilangkahi oleh kita. Cakra kaki tadi sudah hancur, dan inilah peluang untuk iblis dan syaitan masuk melalui laluan itu. Cakra kemaluan, Allah jaga dalam sistem munakahat kita. Kita dibekalkan dengan nafsu, dan datangnya Islam nak didik, bukan nak bunuh, bukan nak kerat nafsu. Didik nafsu jadi baik. Kita ada insting dengan perempuan, nafsu dengan wanita. Jalan nak jaga cakra kemaluan kahwin, lampiaskan nafsu kamu dengan pasangan yang sah dan halal. Tapi mereka buat sebaliknya. Mereka buat apa?
Perjumpaan muda-mudi, perjumpaan perempuan tu, dating ni, last kali hubungan makin akrab, makin rapat, jadi apa? Perzinaan. Hubungan luar sah, luar nikah, sumbang mahram. Akibatnya cakra ini dah pecah, syaitan boleh lalu, iblis boleh lalu. Sekali buat rasa sedap biasanya. Macam Maggi lah kan. Cepat dimasak, sedap dimakan. Lepas tu bahagian perut. Bahagian perut Allah suruh jaga apa? Masuk dalam ni makanan yang bersifat halalan thayyibah. Halal saja tak ada thayyib, tak jadi juga. Ada orang tu dua-dua dia lepas, halalan lepas, thayyibah lepas. Ada orang halalan lepas, thayyibah tak apa-apa nak lepas. Sebab apa? Penyakit punya pasal. Orang tak ada darah tinggi, daging halalan thayyibah. Orang ada darah tinggi, halalan saja. Thayyib ada ke tak ada? Thayyib tak ada darah tinggi. Orang kencing manis, halalan sajalah gula. Thayyib tak ada dah. Halal, thayyib tak ada dah. Tengah orang dua-dua tak apa, halalan thayyibah. Daging pun tak apa ustaz, saya tak ada darah tinggi. Kencing manis pun tak apa, saya tak ada gula pun tak apa, saya tak ada kencing manis. Lepas tu nak bagi rosak di sini, buatlah makanan-makanan yang bersifat fast food. Kadang-kadang kita pun khawatir tentang status halal dia, status boleh makan dia. Kadang-kadang kita jelas satu perkara tapi masih sama dengan perkara yang lain. Kadang-kadang hari ni kita ni belajar kan hukum. Ustaz, goreng babi, kami tak makan babi, agama kami larang babi. Ustaz, kek, kek tak ada masalah, kek tak ada masalah. Ngap. Kadang-kadang kek tadi di belakang kita mungkin dah sembuk wine, di belakang kita mungkin gelatin khinzir, di belakang kita hak haram tu dimakan, kita tak boleh makan ni, tapi atas nama kek. Kek tak ada masalah. Perak. Masuk dalam ni juga. Lepas tu selain daripada kek, apa mak nikah ingredient hak kita tak kenal nama pun dengan kok tertentu. Pernahkah kita kenal pasti? Kita ni pengingat kok ke? DG 452. Ni babi ni. Kita tak ada pun tengok kok pun tak tahu kok apa. Hak kita tahu kok apa? Kok daerah kita. Kok daerah kita. Satu lagi, iyalah kok. Tu hak kita tahu. Tu makanan. Bahagian hati. Bahagian hati tak payah ceritalah. Hak bahagian hati ni sifat-sifat mahmudah, baik hati, bersih, setia. Tapi kita duk isi dengan apa? Pemarah, bengih, suka maki orang, suka caci orang. Hati ni tak sempurna, ada rasa tak puas hati. Kita tahu kita sakit. Kita sakit ni selalu kita pergi hospital. Macam kita mari masjid. Orang yang mari masjid, orang yang cari tok guru, macam kita pergi hospital. Orang yang sakit dia tak tenat, doktor buat apa? Orang sakit tak tenat, doktor buat apa? Ustaz, jangan makan lagi benda-benda ni, dia boleh menyebabkan ni. Jangan minum benda ni, dia boleh efek benda ni. Dan saya sarankan hari-hari makan ni, minum ni, insya-Allah boleh baik. Tapi kalau orang tahap teruk, dia tahan dalam kuat. Kalau kita tahu kita sakit, kita belajarlah daripada guru dan doktor yang berkualiti, doktor yang berpengalaman, makan apa yang dia anjurkan, yang dia sarankan. Kita duduk dalam wad pun macam itulah. Macam mana kita boleh duduk dalam wad, kita tak pernah fikir pun masalah orang lain, cerita hal sakit kita. Tiba-tiba sebenarnya kita sendiri sedang sakit, tapi masih boleh lagi duk cerita hal penyakit orang. Kita pergi hospital kan, kita ICU dah, tahap ICU, kepala bungkus, tangan bungkus, kaki gantung. Dia seorang macam ni, dia fikir hal dia dah. Aku ni kalau mati lagu ni, aku ni tak tahulah sihat ke tak sihat. Tapi ada orang sakit lagu ni, dia duduk cari salah hak sakit kepala saja. Oi, hang tahu dah hang ni sakit ni. Dia tu teruk dah. Dia tak sedar dia ni tahap ni, dia duk cerita, duk pesan kat orang tahap tu lagi. Orang tu relax duk main WhatsApp, duk main Facebook, kepala saja bungkus. Dia ni semua bungkus tu duk cari lagi hak orang lain, duk nasihat orang. Ini yang kita sedih hari ni. Manusia-manusia yang dah tahap ICU, dah tahap berbungkus, tapi sibuk lagi duk cerita pasal orang. Dia dah tahap ICU berbungkus, duk sibuk cari kesalahan orang lagi. Pattern yang kedua, pattern yang penting sekali strategi Dajjal boleh guna. Anak-anak kita untuk bawa kita lari pada Allah. Ini paling banyak berlaku. Cantas pada anak tadi paling penting. Hari ini dia menggunakan agenda anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, untuk menyebabkan kita ni jadi sesat, untuk menyebabkan kita ni ingkar dan lawan Tuhan di suatu masa. Banyak atau tak banyak berlaku. Anak-anak kadang sudah durhaka pada ibu, dan ibu kadang-kadang tu ikut apa anak kata sebab tak mau menyakitkan hati anak. Tak apalah, buatlah. Anak tak semayang, marah-marah. Mak, saya duk tanggung makan mak selama ni. Mak, duit hospital bulan-bulan saya duk bayar. Anda tahu, inilah lorong paling besar, lorong paling mudah. Jangan jadi anak-anak yang melorongkan ibu dan bapa kita pada jalan yang bukan sebenar. Hari ni nak jadi dah perangai anak kita macam-macam. Dan kita duk layan lagu tu dah. Kita buat dak, kita buat sembrono, kita buat rasa tak penting, kita buat rasa tak tahu. Satu masa apa akan jadi pada mereka mungkin boleh mempengaruhi kita. Pattern yang ketiga, dia juga boleh guna pada Quran dan Sunnah. Hari ni kita dah tak mau baca, dah tak mau bersahabat. Berapa orang yang boleh kita detect hari-hari saya confirm baca Quran, walaupun 2-3 ayat. Saya hari-hari memang tak pernah tinggal, walaupun 2 ayat ustaz, okey dah tu. Masalahnya, saya ustaz baca 15 juzuk ustaz, tapi 15 tahun lepas.
Tak mau lagu tu tak? 15 juzuk sekaligus tapi 15 tahun lepas. Lepas tu tak baca lah. Pasal apa jadi jauh ni? Duduk dalam rumah Allah tak mengantuk, tak tidur. Kadang-kadang kita boleh detect satu tempat, rak Al-Quran. Mari bulan ni duduk tersusun lagu tu, mari bulan depan pun duduk lagu tu lah. Tak ada siapa usik pun nampak gaya ni. Buku pun kalau tajuk tu duduk di line ni, dia tak berubah duduk di line lain. Duduk situ juga. Tak ada rasa orang nak ambil, buka. Tak ada rasa orang nak ambil, baca. Saya dah baca tadi sebelum main masjid. Alasan kita. Saya dah baca tadi sebelum sampai sini. Sunnah pun sama. Sunnah dah terabai. Sunnah dah dimain-mainkan. Tapi jangan pula kita buat pening. Sunnah lain, hadis lain. Kita ni kadang-kadang menyamakan antara sunnah dengan hadis. Hadis datang untuk memperkuatkan dalil bagi pengamalan sunnah tu. Okey, contoh kita kata pakai kopiah sunnah ke hadis? Pakai kopiah sunnah ke hadis? Pakai kopiah sunnah. Ustaz, pasal apa pakai kopiah? Pakai kopiah kan sunnah Nabi. Saya pun pakai lah sebab nak ambil sunnah Nabi. Mana dalil kata pakai kopiah ni sunnah Nabi? Bila orang nak dalil baru mari hadis. Inilah dalil ni, kopiah ni sunnah Nabi. Hari ni orang yang membicarakan tentang hadis, sahih ke dia, tak sahih ke dia, dhaif ke dia, palsu ke dia, tiba-tiba ada orang tu mendakwa dia boleh buat semua benda ni dan dia dakwa dia tu yang bawa sunnah. Faham ke tak? Padahal dia sendiri lagu ni cuma bincang hadis, konon-kononnya dah bawa sunnah lagu ni. Faham ke tak maksud saya? Okey, saya pakai jubah. Ustaz, apa dalil sunnah ke pakai jubah? Sunnah lah pakai jubah. Dalil pakai jubah baru mari hadis. Tiba-tiba duk pelengok-pelengok cerita pasal hadis, cerita pasal tu, tiba-tiba dakwa bawa sunnah. Sedangkan dia pakai baju hak mana sunnah, hak mana hadis. Takkanlah belajar hadis sudah dianggap kita bawa sunnah, sedangkan sunnah tak ada pun pada kita. Ini yang kita kena perhati betul. Kita kena beza betul. Kita baru belajar hak tu, dakwa bawa sunnah. Sunnah pun tak hidup dalam diri kita. Nak tahu hidup tak hidup? Okey, siapa hak paling kuat sunnah depan saya sekarang? Dah contoh ya, bukan cabaran ni. Contoh kita kata okey sunnah. Nabi kan dia ajar pada kita sejak bangun tidur sampai kita nak lena dengan doa-doa pendek, doa-doa ringkas. Kalau kita kata nak sunnah sangat, okey, doa pakai baju bang. Doa pakai baju, hak Nabi baca. Doa pakai baju tak lepas dah. Hak lepas lalu doa apa? Doa makan, doa masuk tandas. Lepas tu hak lain ke mana? Hak sampai tidur nu ke mana? Takkan kerana dua tu orang lain pun buat. Pernah terjadi saya nak sebutkan. Biarlah. Di sekolah saya ni, bila kan waktu rehat, waktu makan, kita pun berkumpul duduk depan murid-murid. Okey, murid-murid tadah tangan, kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Budak ni balik cerita kat bapak dia. Balik cerita ustaz baca doa Allahumma barik lana. Bapak tu pula, mari ustaz, saya tak mau ustaz ajak anak saya doa yang tidak disunnahkan oleh Nabi. Saya tak mau ustaz ajak doa yang tidak disunnahkan oleh Nabi. Lepas tu doa yang Nabi sunnah lagu mana? Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana tak ada dalil. Allahumma barik lana tak ada hujah. Okey, tak apalah. Saya pun tanya dia, abang, anak abang sekolah mana? Dah kita tahu dah anak murid kita. Tapi soalan tu nak kelas lah. Anak abang sekolah mana? Sekolah ustaz lah. Dia balik bagi tahu ustaz baca Allahumma barik lana. Baik. Kalau abang nak saya ajak doa yang sunnah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Tapi saya sebagai guru, dan bila kita hidup dalam komuniti di sekolah, sekolah ni banyak event yang perlu saya untuk baca doa. Ada hari pengakap, ada hari kanting, ada hari PIBG, ada hari karnival, ada hari perkemahan, ada hari koko. Agak-agak doa sunnah hak mana hak paling sesuai untuk saya baca hari kanting. Doa Nabi hak sunnah mana saya patut baca hari karnival. Agak-agak saya nak guna doa mana? Busak semua doa ni. Agak-agak doa mana bang? Dah, agak-agak doa mana? Kalau ada, ajak saya, tunjuk pada saya doa mana hak paling sunnah untuk baca pada event-event tadi. Doa perlu dibaca. Lepas tu nak guna doa mana? Doa buat sendirilah. Tak sunnah pula. Lepas tu last sekali tak baca doa lah. Tak perlu baca doa sebab ni semua bid'ah. Tak ada hari karnival, tak ada hari kantin zaman Nabi. Nak jawab lagu tu kah? Ikutlah, tu saja selingan lah. Lalu kita faham kadang-kadang ada benda yang kita perlu buat perubahan. Jangan syadid sangat, jangan totok sangat. Lihat apa yang ada di sekeliling kita. Okey, boleh berhenti ke nak lagi? Kita start pukul 8, ni baru nak pukul 10 tak? Sikit lagi, tapi saya umumlah. Kutipan derma untuk dana dakwah Masjid Ar-Ridwan. Jadi sebelum tu nak tanya dia punya bekas tu dah ada ke? Dia punya bekas dah ada ke? Pelajar tahfiz. Okey. Okey, sambil-sambil lah. Baik. Kita kembali. Kita tengok hari ini untuk mereka menjayakan agenda mereka. Contoh kita kaitkan tadi Freemason dengan Illuminati dan penyembah-penyembah syaitan.
Dia start zaman Namrus. Kita tahu Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam. Namrus ni cicit Sam, cicit-cicit Nabi Nuh lagi, sebab lepas peristiwa banjir besar memang tak ada golongan lain dah. Anak-anak Nabi Nuh tu jahat dah. Mari hak jadi baik ke, hak jadi soleh ke, hak jadi jahat, hak jadi toleh pun itulah dia. Dan termasuk ialah Namrus bin Kan'an bin Kush bin Sam. Baik, salah satu kehebatan Namrus ni kalau kita tengok, dia ni ada kehebatan dari sudut architecture, dari sudut seni bina, sebab dia antara pembina Menara Babylon. Dia pembina kuil Marduk hak hebat yang dipenuhi dengan dewa-dewa pada zaman dia. Dia juga pembina kota Nineveh di Assyrian Empire. Dia juga salah seorang ahli astronomi, dia juga ahli astrologi, dia juga pencipta ilmu palmistry, horoskop tu yang berasaskan 12 bintang. Semua tu datang pada zaman Namrus, dan dia juga gunakan sistem matawan dan penomboran seksagesimal berasaskan 6 dan 60. Hari ni kita masih pakai sistem tu sejak zaman Namrus. 60 saat bersamaan 1 minit, 60 minit bersamaan dengan 1 jam, 360 darjah. Ini semua asas dia datang dari Nuh lagi. Sebab Namrus arkitektur yang hebat, ahli seni bina. Sebab itu teras ini melahirkan Freemason, pembina-pembina yang bebas. Walaupun asas sebenar Freemason bermula di Scotland. Nama Freemason betul-betul The Scottish Rite. Di Scotland, Scottish Rite. Sebab itu ahli-ahli Freemason yang naik dari satu tingkat ke satu tingkat boleh ditabalkan di mana-mana lodge, mana-mana tempat. Tapi bila sampai tahap 33rd degree, dia perlu di PhD kan di sini. Tak boleh tempat lain, iaitu di Scottish Rite. Ini zaman bila dia masuk penubuhan Scottish Rite, zaman dia tukar sejarah. Dia adalah bangsa-bangsa Viking dari negara Skandinavia tu. Kemudian tukar sejarah, mereka ubah, mereka jadi Anglo-Saxon. Kemudian masuk ke tanah besar England. Waktu tu waktu berkecamuknya perebutan tanah-tanah. Hak zaman Braveheart punya cerita, Mel Gibson pelakon utama. Pernah tengok filem Braveheart? Kan pahlawan-pahlawan Scotland tu. William Wallace. I am William Wallace. Mel Gibson pelakon paling ramai dalam sejarah. Akhirnya dibagi-bagikan, ni sikit, diterajui oleh seorang raja, King Arthur. Penasihat tu paling penting. Siapa penasihat King Arthur? Merlin, watak Merlin paling penting. Merlin dia boleh hibernation 2 dimensi. Ingat, siapa Merlin? Who is Merlin? Dialah yang menjadi pengasas dan pembina Stonehenge di Salisbury. Batu-batu hak tinggi tu. Batu tu ada struktur apa? Untuk ukur sistem pergerakan matahari. Bawah tu ada apa? Bawah Stonehenge tu ada apa? Jadi rahsia sampai kini. Okey, berbalik kepada Namrus. Dia bina Menara Babylon. Tapi kita harus ingat, zaman Babylon ini adalah zaman tamadun apa? Babylon zaman tamadun apa? Tamadun paling awal di dunia Mesopotamia, bukan Mesopotato. Ataupun Mr. Potato. Mesopotamia, bawah Mesopotamia banyak kerajaan yang berganti silih. Ada Sumeria yang terkenal, Raja Hammurabi yang terkenal dengan kod Hammurabi itu. Kemudian ada kerajaan Akkadia, Maharaja Sargon I, Maharaja Sargon II, kerajaan Akkadia. Ada kerajaan Assyria, Assyrian Empire, ada kota Nineveh, kota Nabi Yunus ibnu Matta. Tahu? Yunus ibnu Matta. Matta itu siapa? Yunus anak Matta. Matta itu siapa? Dua orang nabi, satu-satunya yang dibenkan dengan nama mak, Isa ibnu Maryam dan Yunus ibnu Matta. Matta itu bukan nama bapa, nama mak Nabi Yunus. Hak lain selain Adam lah, Adam tu tak ada lah. Selain semua lakop dengan bin bapa kecuali dua nabi ni, Adam ibnu Maryam, Yunus ibnu Matta, anak lelaki Matta. Matta tu nama mak perempuan. Matta ibnu Abu Matta. Abu Matta ibnu anak apa? Yunus anak Bunyamin adik-beradik Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yakub. Itu jaluran Yunus ibnu Matta sampai kepada Bunyamin. Baik, sekarang kita tengok tu kota dia. Sebelah tu ada Empire Aram, bangsa Iram ada 3 nabi. Sebelah Assyrian Empire tu Nabi Zulkifli. Bapa Nabi Zulkifli siapa? Bapa Nabi Zulkifli Nabi apa? Zulkifli bin Ayub. Seorang lagi Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa. Ini mari ikut keturunan mana? Zulkifli bin Ayub bin Amush bin Tawah bin Rum bin Aish bin Ishaq. Anak Nabi Ishaq. Sebab anak Nabi Ishaq tu kembar. Aish dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub tu kembar, abang dia nama Ish. Zulkifli dengan Ayub, jalur dia datang ke Ish, abang Yakub. Kalau Nabi Ilyasa datang ke mana? Ilyasa bin Akhtub bin Syu'lim bin Afraim bin Yusuf. Okey, anak Nabi Yusuf 3 orang kan?
Manasih ni hak hilang rekod daripada orang Yahudi. Hak dia duk cari ni keturunan Manasih. Orang Yahudi duk cari sampai ke timur, sampai ke Nusantara lah ni, keturunan Manasih Nabi Yusuf hilang dalam rekod. Siapa keturunan Manasih sekarang? Hak nombor 2 tu nama dia Shutlim. Nama Afraim, silap, Afraim. Anak kedua Afraim, anak yang ketiga perempuan Nisha. Jadi Efraim tadi anak nombor 2, ada 3 orang anak. Dia sama macam Nabi Yusuf, 2 lelaki, 1 perempuan. Nombor 1 nama Nun. Inilah jaluran tadi, Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf. Nombor 2 Shutlim, datang kot Nabi Ilyasa bin Akhtub bin Shutlim bin Afraim bin Yusuf. Nombor 3 Rahmah. Rahmah siapa? Isteri Nabi Ayub. Dia kutu-kutu tu. Dia kena tulis. Kalau tempat lain saya tulis habis Adam sampai Muhammad. Dia punya sambungan-sambungan, senang nak faham. Baik, situ ada benda penting tu. Situlah tempatnya masjid di Dimash. Masjid Dimash di dalam Aramian punya empire dulu. Tempat tu, Masjid Dimash tu ada satu menara tempat katakan Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tu dalam Aramian Empire. Kaldan bawah sekali sebab Nabi Ibrahim tu kampung dia Ur Faddam Aram. Bangsa dia bangsa Kaldan dalam tamadun Babylon punya sekali dengan Namrus. Jadi Namrus punya dia nak menyatukan semua wilayah tadi pada zaman dia. Dia duduk di Babylon, dia orang Sumeria duduk bawah dia, Akkadia bawah dia, Chaldea bawah dia, Assyria bawah dia, Aramia bawah dia. Dia nak menubuhkan OWG. Apa dia OWG? One World Government. Satu kerajaan yang bersatu di bawah ketamadunan Babylon. Dan hari ini anak cucu dia bekerja keras untuk menjayakan misi tok dia Namrus dulu. Cuma dia tukar nama, hari ini NWO, New World Order. Apa sebab mereka serang Iraq? Apa sebab mereka serang Baghdad? Adakah semata-mata kerana nak jajah? Adakah semata-mata kerana Saddam? Adakah semata-mata kerana peluru berpandu? Adakah semata-mata kerana minyak? Ataupun di situ adalah Iraq adalah Babylon lama. Dan hari ini dia tukar jadi Babylon baru di bumi Amerika. Pertukaran itu berlaku di mana? The Great Seal. Duit dolar, lihat kod dia MDCCLXXV1 bawah 1776. Itu adalah kod penomboran sistem 660 seksagesimal zaman tamadun Babylon lama kepada perubahan Babylon baru Amerika kepada sistem penomboran berasaskan 10.6 darat 1110 akan keluarlah 1776 penubuhan Amerika. Penubuhan Amerika. Itulah kod dia 1776. Dan begitu juga Illuminati ditubuhkan pada siapa yang tubuhkan Illuminati? Adam Weishaupt. Di mana? In Stuttgart, Jerman, Bavaria. 1 hari bulan Mei 1776 Illuminati ditubuhkan. 1 Mei 1776 dan hari itu kita diberi cuti. Fahamkah kita untuk siapa kita bekerja sekarang? Tapi tak apalah, cuti kan? Cuti. Lepas tu dia bergabung dengan Freemason. Bila bergabung dengan Freemason, memang agenda mereka sama, tapi perancangan dan pelaksanaan berbeza. Akibatnya penggabungan ini melahirkan apa yang dikatakan sebagai 8F. Tahu 8F itu apa? F yang pertama, faith, kepercayaan dan akidah. Mereka akan kikis ini daripada orang-orang Islam. Kikis akidah, rosakkan agama Islam. Sebab dia tahu bahawa Nabi Isa akan turun dan bunuh siapa? Bunuh Dajjal. Jadi sebelum Dajjal kena bunuh, dia siap-siap bunuh Nabi Isa. Dia ingat Nabi Isa dah kena bunuh dulu. Sebab dia dah baca Taurat, dia dah baca Injil, akan bunuh Dajjal Nabi Isa. Yahudi ni buat rancangan campur dengan Maharaja Rom zaman Palestin, Byzantine Timur, bunuh Nabi Isa. Dia ingat dia bunuh Nabi Isa tu, Nabi Isa tak turun dah. Tapi dia tahu tu cuma pembohongan, nak tipu. Lalu dia tukarlah akidah orang Kristian masa ni. Daripada 1 Masihi sampai 325 Masihi, akidah Kristian masih lagi tulen, tak ada lagi unsur-unsur anak Tuhan atau Trinity. Selepas persidangan Nisia, konsili Nisia 325 Masihi, baru ditetapkan 4 Injil yang mereka guna pakai hari ini. Injil John, Injil Mark, Injil Luke dan Injil Matthew. Dan hari itu jugalah Maharaja Konstantin mengumumkan akidah baru bagi Kristian selepas persidangan konsili Nisia, Trinity, dan kena menganggap Isa itu anak Tuhan. Kenapa sampai beratus tahun baru bertukar Isa anak Tuhan, sedangkan sebelum ni tak ada masalah? Nampak tak? Dia punya permainan. Jadi hari ini orang-orang Kristian tertipu dengan akidah ini. Tapi orang Kristian pun duk tunggu tak Nabi Isa turun. Yahudi KO terus dah, bagi dia Nabi Isa dah mati. Bagi dia rasa selesa dan selamat. Dajjal sudah tidak akan dibunuh lagi sebab Nabi Isa tak nak turun dah, Nabi Isa mati. Tapi kita dua agama besar Samawi, Kristian dan Islam duk tunggu. Yang jadi beza tang mana? Yang jadi beza bagi kita, waktu orang nak bunuh Nabi Isa dulu, pandangan Islam, Nabi Isa diangkat Allah, nanti akan turun. Orang Kristian yang disalib tu dah memang Nabi Isa, tapi dia meninggal 3 hari, kemudian Allah hidupkan balik, bertemu pertemuan terakhir dengan sahabat dia, kemudian Allah angkat sama angkat.
Tapi kita angkat terus, rupakan hak tu orang lain. Kristian hak tu pun dia, hak mati pun dia, hak bangkit balik 3 hari pun dia, hak naik pun dia, hak turun pun dia. Tu saja beza. Sebab nanti nak turun di mana? Nanti nak turun di Masjid Dimash, Masjid Umayyah. Tahu tak apa sejarah tapak masjid tu? Zaman tu zaman siapa? Aramia 3000 sebelum Masihi, zaman Mesopotamia. 1000 sebelum Masihi, di situ ada kuil untuk memuja dewa Haddad, dewa badai, dewa petir. Zaman tu zaman dewa kan? 1000 sebelum Masihi. Kemudian bila berlalu zaman tu, 1 Masihi, 1 abad Masihi ke atas sampai 400 tu, dibina kuil Temenos dia panggil, untuk sembah Tuhan Jupiter. Sebab abad pertama sampai ke-4 Byzantine Timur dah masuk. Byzantine Timur siapa? Orang-orang Rom. Rom dia bawa ajaran Hellenistik dia. Hellenistik Rom, ajaran dia berteraskan pagan kuno Yunani Greek, percaya pada dewa. Salah seorang dewa dia percaya siapa? Jupiter. Jupiter duduk dalam kuil Temenos tu, tempat tu. Tempat mana? Tempat tadi ada dewa Haddad sebelum tu. Kuil tu runtuh, bangun kuil Temenos, sembah Tuhan Jupiter. Dia banyak lagi dewa dia 12 tu lah. Apollo pun dia, Zeus pun dia, Hercules pun dia, Athena pun dia, Saturn pun dia, Jupiter pun dia, Eden pun dia, Poseidon pun dia. Segala makneka dewa. Tapi salah satu Jupiter, sembah situ. Sampailah masuk ke-4 Masihi, abad ke-4 Masihi. Dah dia bercampur Hellenistik dia dengan bila dia mari sini agama Kristian tengah berkembang. 4 Masihi. Nabi beranak berapa Masihi? Nabi berapa? 20 April 570. Nabi beranak 20 April 571. Tak beranak lagi. Ini baru abad ke-4, 400 lebih. Maknanya agama Kristian tengah naik. Campur dengan Hellenistik. Tadi mereka pun menganut. Tapi menganut pun agama pagan Yunani kuno campur Rom mereka, digarap. Garaklah unsur dewa, unsur Trinity dia tu. Trinity zaman Nuh lagi, Namrus. Namrus kan, mak dia tu, Namrus dikahwin dengan mak sendiri. Mak dia tu mengandung. Konon-kononnya tak ada lelaki yang membuntingkan dia, mengandungkan dia. Dia kata dia mengandung sendiri. Wanita ajaib dia dakwa. Bila dia mengandung, beranak kepada siapa? Namrus tu anak. Tapi bila Namrus besar, Namrus tampan, Namrus kacak. Jadi bila orang-orang perempuan nak dekati Namrus, mak dia pun cemburu. Pada dia dapat orang lain, dia kahwin dengan Namrus. Namrus kahwin dengan mak dia. Jadi otomatik dia tu anak, dia tu suami. Lepas tu Namrus meninggal. Bila Namrus meninggal, sedihlah kawan ni. Tapi bagi dia, jasad Namrus saja, tapi roh Namrus masih terus hidup. Sebabnya dia tengok apa? Dia tengok satu kayu yang mati, tiba-tiba di celah kayu tu tumbuh pucuk baru. Kayu tu dah mati. Dia tengok kat taman dia tu tumbuh pucuk baru, dia pun datang idea bahawa yang jasad Namrus cuma mati tapi roh Namrus masih tetap hidup. Akhirnya pokok ni besar, jadilah pohon evergreen. Pohon evergreen. Tiap-tiap 25 Disember, roh Namrus tu akan datang letak hadiah di pohon evergreen tadi. Roh Namrus datang. Pasal apa 25 Disember? 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Hari ni untung tarikh lahir tu sebab kita dapat cuti sekali lagi. Jadi Namrus bawa hadiah. Hari ni tukar watak tu jadi Santa Claus. Sebab tu ada kartun. Budak tanya, Pakcik Santa ni mitos, Pakcik Santa legend. Tapi pasal apa? Ayat-ayat dalam Injil, ayat-ayat dalam Bible, tak ada satu pun cerita pasal Pakcik Santa. Namrus mai. Kemudian dia mengandung sekali lagi. Konon-kononnya mengandung suci juga. Lahir siapa? Tamuzi. Bagi dia Tamuzi tu hanya watak Tamuz, tapi roh duduk dalam tu roh siapa? Roh Namrus. Jadilah Trinity, Tuhan berkeluarga start di situ. Namrus, Semiramis, Tammuz. Semiramis tu mak Namrus, isteri Namrus. Hari ni Semiramis duduk mana? Semiramis duduk di New York, sikit punya besar. Pegang buku sebelah, pegang oboh sebelah. Statue of Liberty, itulah Dewi Semiramis, bini Namrus, mak Namrus. Siapa kata cucu cicit Namrus sudah lenyap, sudah hancur? Tu ada lagi. Siapa yang buat tu? Bukan Amerika, Perancis yang buat, bagi hadiah dekat Amerika. Statue of Liberty tu Semiramis. Apa makna obor tu? Api tu. Api tu roh Namrus yang sentiasa bercahaya, roh Namrus yang sentiasa hidup memerhatikan dunia sekarang. Roh Namrus masih memerintah dunia. Tengok dalam filem Trista Columbia, perempuan kan pakai baju putih tu, Sony Picture Production tu. Tu pun sama. Kemudian dia tukar watak-watak ni, nama lain tapi merujuk kepada Semiramis. Salah satu watak Easter. Faham tak Easter? Cherry Easter tahu? Cherry Easter tu. Nak bagi ejaan tu, nak bagi tahu ejaan. Easter tu lah hari Easter kan dalam Kristian. Easter tu bahasa Inggeris. Easter juga kalau Inggeris dia panggil P-E-R. Kalau T-R-E itu dia panggil Anglo-Saxon punya bahasa. Kalau Ishtar, Babylon punya bahasa. Kalau Ashtaroth, itu punya Hebrew punya bahasa. Kalau Astarte, Greek Yunani kuno. Easter ke, Esther ke, Ishtar ke, Astaroth ke, Astarte, semua merujuk kepada Semiramis. Tukar nama. Ratu Astarte ada depan kita, ada di mana-mana. Kadang-kadang kita masuk, duk minum. Kepala Semiramis, kepala Ratu Astarte. Duk mana Ratu Astarte? Starbucks tu lah. Starbucks tu lah Ratu Astarte. Siapa? Semiramis. Lenyap ke, hilang ke, ada di mana-mana. Hak ni lah yang kita nak duk ceramah, kita duk kuliah ni.
simbol dia, lambang dia ada di mana-mana. Dan kalau kita tengok tradisi lain di Asia, Saibal dengan Dayos, benda sama. Di India, Dewi Dewika mengandung suci juga, dapat anak Dewa Krishna. Mana Dewa Krishna? Kalau Dewa Siva, hak bersila, Trisula mata tiga, ulak senduk, tu Siva. Kalau hak bulatan macam joget tu, tu Vishnu. Kalau Krishna hak mana? Dia tiup seruling. Kalau hak kepala gajah, hak tu Ganesan. Adik-adik dia okey, Subramaniam. Banyak lagi Tuhan-Tuhan dia, Iswara, Kubera. Lepas tu hak kepala monyet tu Hanuman. Hak ni, tapi falsafah dia cukup. Kita ada guru kawan-kawan kita tanya apa makna ni. Oh, dia kata makna dia cukup tersirat. Sebenarnya nak bagi tahu beza antara peniup dan suara yang ditiup. Peniup tu siapa? Peniup tu siapa? Bagi dia peniup tu atas sekali lah. Tapi suara hak ditiup tu tak berhuruf, tak bersuara. Hak ditiup tu masuk pada telinga-telinga manusia. Tu dia punya falsafah. Peniup tu itulah. Tapi suara yang ditiup tu tak ada huruf, tak ada suara, orang dengar masuk. Ada beza peniup dengan suara yang ditiup, suara yang terhasil. Peniup lain, suara yang ditiup lain, suara yang terhasil dari seruling juga lain. Biarlah, tu dia punya falsafah, dia punya teori agama dia. Lepas tu sampai kepada siapa? Mesir. Kan bila Babylon jatuh, Mesir dah ada zaman Babylon, cuma tak popular. Ajaran ini diseruduk masuk oleh bangsawan ke Babylon, masuk dalam istana Firaun. Firaun dah ada dewa banyak dah, daripada dewa Ra, dewa matahari, one eye sun god, Tuhan matahari bermata satu. Daripada ada trinity dia, Horus, Isis, Osiris. Banyak lagi dewa dia, ada dewa Set, ada dewa Ra, ada dewa Anubis, ada dewa Emtah, ada dewa Hathor tu hak lembu tu lah. Geng-geng zaman Nabi Musa dah tengok, dah rancak dah patung Hathor lembu tu. Sebab tu bila Samiri buat patung lembu, pasal apa dengan mudah jadi bodoh? Sebab cengkaman dalam jiwa tu dah lama dah berminat dengan Hathor. Kita bayangkan satu benda yang kita tak boleh bayang. Manusia-manusia hak belakang diselamatkan oleh Nabi Musa, kita kata iman yang cukup kuat, takkanlah satu hari Samiri suruh sembah lembu dengan mudah jadi bodoh. Kita kata lain tak, kita pengikut Nabi Musa, kita ni kuat-kuat, tiba-tiba mari seorang atas playout. Oh, kita buat lembu mari jom sembah lembu. Kenapa sampai begitu bodoh jadi ada sembah sedangkan kita tengah kuat? Sebenarnya pengaruh tu dah ada pada dewa Hathor, dewa lembu tu. Sebab tu mereka pernah minta dengan Nabi Musa, buatkan untuk kami satu patung agar mudah kami nak sembah Tuhan. Bila buat patung lembu, kebetulan Musa pula terlajak hari atas bukit Tursina. Tengok Musa cari Tuhan di atas bukit tak jumpa. Sebab Tuhan Musa sebenar ada sini. Lembu ni Tuhan Musa, lembu Tuhan kita semua. Dia buat cerita lagu tu. Benda bak terpelek, benda bak nak kalih iman ni bukan hari ni. Agenda ni masih sama. Tapi hari ni dia berhalakan kita dengan apa? Dengan duit. Transformasi berhala hari ni duit dan wang. Dan kita semua ada sebahagiannya adalah penyembah-penyembah bagi duit. Saya dah kuliahkan khusus tajuk bab manipulasi. Bagaimana duit boleh mengubah seseorang. Betul, dengan duit kadang-kadang seseorang yang baik mungkin berkhianat kerana duit. Seseorang boleh tipu bapa, ibu dan adik-beradik kerana duit. Seseorang boleh bunuh orang lain kerana duit. Seseorang boleh jadi pelacur kerana duit. Seseorang boleh pecah amanah kerana duit. Seseorang boleh pecah tabung masjid kerana duit juga. Seseorang boleh tipu adik-beradik dan saudara kawan perniagaan dia kerana duit. Seseorang boleh jual maruah dia kerana duit. Hari ini berhala ini boleh ubah tingkah laku dan sikap kita. Dan kita antara sebahagian penyembah kepada transformasi berhala moden ini. Sebab apa? Inilah kita. Inilah kita kejar. Kita tak nampak dah unsur-unsur kebaikan. Ibu sanggup kerana ini, bapa sanggup kerana ini, kawan sanggup kerana ini, maruah sanggup kerana ini. Agama pun kadang-kadang bayangkan, tukar agama aku bagi 2 bilion. Bagaimana? Kita miskin memerlukan duit 2 bilion mana? Tukar agama 2 bilion. Bagi hak jenis tak apa nak kuat lagu mana? Paling kurang pun padahal aku tak tukar pun, cakap kat mulut pada aku Islam lagi, aku ambil lah 2 bilion. Paling bodoh pun lagu tu tak? Kerana duit orang boleh tukar akidah. Kerana duit orang boleh dibeli, orang boleh disogok, orang boleh dipergunakan. Sambung balik. 10 suku dah ni. Dia standard berapa mak sini? Dah betul lah kalau nak berhenti-berhenti. Sebab dah jadi satu kes. Satu kes pengurusi itu seolah-olah mencabar. Kita duduk di Penang 2 jam setengah biasa. Pergi balik Kelantan kampung kita. Ustaz nak sampai ke subuh, tak ada masalah. Oh, hebat kata. Baru sampai 10 nak masuk ke sebelah, Ustaz lapar nasi Ustaz. Tak maulah lagu tu tak. Nak masuk ke sebelah tu lapar dah. Bukanlah kita kata masuk je sampai subuh tu, bukan rapat subuh, maksudnya bagilah tak bagi apa. Tapi sebabkan 10 suku tak apalah. Saya pun esok ada kuliah lagi. Jadi sebagai rumusan lah, apa yang kita perkatakan pada malam ini, yang kita berseluruhlah, yang kita berlawaklah. Tapi apa yang penting, keseriusan kita tadi memperkenalkan tentang eskatologi tadi, nak
sebutkan benda-benda tadi yang tersirat, yang mutasyabihat. Sebab padanan kita dah ada Quran, kita dah ada hadis. Nombor satu, hadis-hadis ini ialah hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi, satu hal. Yang kedua, isi hadis-hadis Nabi ini relevan dengan setiap peristiwa akhir zaman. Yang ketiga, dia terhubung dan terkait rapat dengan tanda-tanda kiamat. Satu yang kita nak bagi pesan, kita takut kita hanya bersikap jadi penunggu. Ini Nabi kata jadi lagu ni, kita pun tunggulah bila nak berlaku tanpa apa-apa persediaan, tanpa apa-apa kajian. Ini bila pula nak berlaku ni, nak tunggu juga. Ini bila-bila nak berlaku ni, nak tunggu juga. Kita tak buat apa. Dalam masa yang sama kita duk cari fitnah Dajjal, duk cari fitnah Dajjal, duk cari Dajjal. Sedangkan dalam masa yang sama Dajjal duduk mana? Dajjal duduk mana? Dajjal duduk dalam rumah kita lama dah. Duduk mana Dajjal duduk? Tak, dalam rumah kita tu tang mana Dajjal duduk? TV. Oh, TV Dajjal. TV Dajjal sebab mata satu. Kita anggap TV Dajjal. Baik. Nak tahu Dajjal tak sebenar? Ni. Kita sibuk cari Dajjal di luar, sedangkan dalam masa yang sama kita dah lama buta sebelah mata, melepaskan isteri masing-masing kadang-kadang keluar tanpa izin. Kita dah lama buta sebelah mata, melepaskan isteri keluar tanpa menutup aurat. Kita dah lama buta sebelah mata, melepaskan anak-anak perempuan kita keluar dengan mana-mana teman lelaki. Kita dah lama buta sebelah mata kerana tak tahu dan tak ambil tahu mana anak lelaki kita daripada pukul 12 malam sampai subuh. Kadang-kadang kita tak tahu, jadi mata sebelah anak tak semayang. Kita tak ambil tahu mata sebelah anak tak puasa. Kita tak ambil tahu anak tak reti mandi junub. Kita tak ambil tahu anak tak reti baca muqaddam. Kita tak ambil tahu daripada mana sumber kemasukan nak bagi anak-anak makan. Kita sibuk cari Dajjal kat luar. Dajjal yang sebenar ada depan mata. Siapa Dajjal? Fikirlah sendiri. Berlaku atau tidak ni? Ini hakikat. Kita sibuk cari hak besar, sedangkan kita sendiri pencipta kepada Dajjal-Dajjal kecil dalam kehidupan kita. Kita tak sedar benda ni dan kita tak perasan. Dah lama kita butakan sebelah mata. Sebab yang Dajjal nak, semua kemungkaran, semua kejahatan di akhir zaman dianggap biasa. Bila orang tegur, standard je lah ni, orang tak pakai tudung pun standard. Rimah lah pakai tudung, dah jadi kebiasaan. Tengok bini Main tak pakai tudung, bini Din kawan kita tu pun tak pakai. Takkan bini aku pakai pun anak kecoh. Dia dah jadi biar. Anak kita pakai belah sampai ke paha. Alah, anak orang tu belah sampai ke punggung, anak aku baru sampai ke paha. Anak kecoh dah. Dah jadi biasa. Anak lawan ibu bapa tak tegur tak apa, dah jadi biasa. Sistem perbankan riba dah jadi biasa. Orang maki orang mencarut, orang duk tuduh orang, duk fitnah orang, dah jadi biasa. Bila semua dah jadi biasa, dosa-dosa akan dianggap ringan. Bila ringan itulah bala Allah akan datang dalam bentuk yang lebih besar, al-malhamah kubra. Kubra juga, lapak nasi betul ni. Boleh dah berhenti ya? InsyaAllah. Ada masa, ada ketika, kalau ada rezeki panjang umur, mudah-mudahan kita akan dapat bertemu buat kali kedua. Mudah-mudahan diterima permohonan dan permintaan ini oleh Allah. Dan saya harap perbincangan, saya anggap perbincangan lah, bukan bagi kuliah, bukan bagi ceramah, untuk menyedarkan masyarakat kita dengan niat yang ikhlas. Tidak ada apa-apa pun yang saya harapkan kecuali kefahaman daripada hadirin hadirat muslimin muslimat, supaya masing-masing menjaga akidah, syariat, adab dan etika kita, terutama di musim-musim akhir zaman dengan pelbagai fitnah-fitnah dan tomahan terhadap agama yang sama-sama kita kasihi dan sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوسك اللهم رابطتها، وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأهيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.